Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Baru nak step serius you dah ketawa ni macam mana ni? Sudahlah. Nak Ah, step serius dah. Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Selamat datang ke rancangan Table Talks. Yes, bersama kami Voice Out by Fins dan juga Jodoh Tampines TV. Okey, sebelum apa-apa kita mulakan, kita ingin memperkenalkan diri kita. Ya. Okey, bersama saya Ya. adalah seorang gadis jelita, Dah. gadis menawan, gadis hartawan. Nak apa ni? Puji nak apa? Nak apa? Ini dia Faizah Mahmud, selaku isteri saya, dan nama saya tak lain dan tak bukan Syafiq Ibni anak laki-laki, son of Sanif. Okey, sebelum itu kita, pada siapa yang baru join us Yes. okay, remember to like and share this live video. Okay, before that please follow our socials Voice Yes. Out by Fins in Facebook and also Instagram. Yeah. Nampak Voice Out by Fins tu kita punya production lah. Yeah. Okay, so you can also follow our socials. My socials will be Shaf88 in Facebook and Shaf_88 in Instagram. Jangan lupa untuk Faizah pula. Silakan. Mine Siti just Faizah. search for Siti Faizah and then IG is Faizah Didi. Yes, Yeah. yes. Jadi jangan lupa to like and subscribe our YouTube channel at Jodoh Tampines TV. Yeah. Yes, okay. #Jodoh Tampines TV. Okay. So sebelum kita mulakan, Yes. we would like to introduce our dearest sponsor. Yes. Table Talks is proudly brought to you by Azhar Aziz from Progness Realty Private Limited. For any property related matters, you may call him at 91686838. Sabar, salah, terbalik dah Oh, skrin. terbalik. And you can... Mana, dah keluar belum? Sabar. Okay. You Ini can dia. also follow him on Facebook and Instagram at Azhar Aziz. Yes. Follow him. Thank you, Mr. Follow. Sponsor Azhar Aziz. He will be Yes. on the line with us tonight. Yes, he will join us tonight, insyaAllah. InsyaAllah. Banyak sangat skrin ni, pening ni, ya Allah. Okay. So before we start, alright, maybe we would like to give some objective and reminders Yes, welcome. the motive. Apa dia? Teruskan. Motif is kita sudah cakap tu tak ya? Okay, is to the spirit of Ramadan is giving a spirit of God. Apa spirit? Ramadan ada spirit tu. Jangan beletih. Teruskan. Kita Ramadan, live the ni. spirit of giving. In line with Ramadan spirits of giving, Yes. we want to appeal for donations to collect funds for Masjid Al-Istighfar. Yes, correct. So you can actually pay now. Masjid Al-Istighfar. Okay, we will give the link below. Link below, and also for us we want to share lah. Kalau Ramadan ni we want to learn more about Islam, we want to Yes. spread the message about Islam. So actually this concept of table talks is a very informal, relaxed, laid back, lepak, baring, apa lagi lah, whatever the word lah. Yes. Okay, so that all of you viewers can relate to all the questions or the explanations by our resident ustaz. Yes. And also kalau pakcik-pakcik yang lepas tarawih tu tak payahlah nak pakai cantik-cantik, tak payah pakai jubah. Biar kita je yang berbaju kurung. Sini kenapa ni kat tepi Nampak tu? ni samping. Ini samping ni kan waktu nikah tau. Sekarang orang pun cakap dah boleh nikah online tak apa. Kita tak sentuh pasal tu nanti boleh tanya ustaz. Dah nikah tak perlu tahu So another objective for us is to have a very very close interaction with all you viewers out there. Ya. Okay, so leave your comments if you have any questions for our ustaz. Please just type the comments. Okay, alright. So as we mentioned just now, like the main objective is of course to collect dana untuk Masjid Al-Istighfar. So you guys may do so, okay, by PayNow at the number below. You can see S99MQ0014H. And also, kalau siapa yang lebih tech savvy, boleh gunakan QR code and just scan for donation. Siapa-siapa mak bapak nak donate, habis tak tahu macam mana, tolonglah kan diorang kan. Betul. Jadi donate kan lebih-lebih.
Okay, kita and this particular program is also a collaboration between us and Masjid Al Istighfar. Okay, so you may check their Facebook Facebook at Al-Istighfar Mosque. Nanti kita belum nak tunjuk. Belum lagi. Okey. Okay. So without further ado, okay, we would like to invite our resident ustaz yang berbahagia, Al-Fadil Al-Ustaz Raja Lutfil Hadi. Dia ada bersama kami. Tunggu sekejap saya screenkan gambar dia. Mana ni? Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jodoh Tampines? Kabar baik ya Ustaz. Ini dia ya Ustaz yang mukanya macam Zul Arifin Ustaz Zul Arifin ni. Sikit. Macam-macam nama kita dah beri dia dah. Ustaz Lutfil Hadi, Ustaz Melly, Ustaz Handsome. Dan apa paling tu Ustaz Melly Ustaz Millennial. Ustaz Millennial. Perempuan itu Melly. Melly. Okey, Ustaz Hadi dia memegang jawatan sebagai Social Development Officer di Masjid Al Istighfar. Betul tak Ustaz? Betul. Dan Ustaz ni bukan calang-calang orangnya sebab dia belajar di Jordan. Jauh tu. Ustaz belajar Islamic Jurisprudence di Yarmouk University. Betul Betul. Jadi Ustaz ni single lagi kepada makcik-makcik yang ada berkenan nak menantukan Ustaz daripada Jordan. Boleh follow dia di Instagram Raja Lutfil Hadi, r.lutfil Hadi Yes. Ustaz pun banyak buat video Ustaz Tu best lah. Ustaz very kreatif very kreatif. Banyak masa. Apa video latest Ustaz yang Ustaz buat tu? Boleh bilang tak? Sekarang video pasal yang zikir. Pasal zikir Subhanallah laju-laju. Su. Banyak kita nampak selalu. Kira dah tak jadi. Kita lagi laju. Buat apa kita zikir? Jadi kita kena zikir dengan betul lah biar jangan bunyi su. Lutfil Banyak, bukan subhanallah je. Banyak benda kadang kita terlaju-laju tak tahu kenapa nak laju pun. Macam style lah, sedap senang. Dia kira dah macam feeling feeling gitu Feeling tapi tak ada apa-apa. Konon itulah dia. Jadi kita nari bukan nak sentuh pasal zikir ke. Jadi pada siapa yang ingin tonton video Ustaz boleh ke social Ustaz. Instagram r.lutfil Hadi ataupun Facebook @Raja Lutfi Hadi. Ustaz Betul. Terima kasih. Okey, terima kasih sama-sama. Okey Ustaz, minggu ni kita nak bincangkan topik yang sangat-sangat istimewa Ustaz. So the purpose of us doing this program is because of the speciality of Ramadan. Correct. Ramadan Karim Ramadan Mubarak Apa? Mubarak hari raya lah. Dia Eid Mubarak. Dua-dua boleh lah. I dah cakap. I dulu belajar kat Al-Junaid. Selalu nak cakap Eid Mubarak. Betul. Kita dah cakap nanti aja. Eid Mubarak boleh. Boleh Ramadan Mubarak pun boleh Apa maksudnya Ramadan Mubarak? Karim Ramadan yang mulia. Karim tu mulia lah. Berkati. Bukan Karim Benzema Ustaz Bukan Pakcik Karim dah. Bukan Pakcik Karim yang jual karipap Lain. Okey, itu dia topik kita pada minggu ini. Alamak, ada orang racing motor saya nampak tadi. Racing motor? Okey, ini dia topik kita pada hari ini adalah the speciality of Ramadan. Itulah. Okey, tapi sebelum kita ke topik hari ini Ustaz kita ada recap of previous week punya soalan pasal ada soalan yang tak terjawab tu. Diorang dah tak boleh tidur malam, macam mana nak bayar fidyah ke apa ke kan? Yes. Jadi kita boleh kemukakan soalan-soalan dia dulu Boleh. Okey, saya keluarkan soalan yang pertama dulu Ustaz. Alright. Okey, ni soalan daripada Zahiruddin Sulaiman, tak tahu dia dah ada di dalam belum. Tapi soalan dia mengatakan kalau buat swab test untuk COVID-19 adakah batal puasa kita? Jawapannya kan kita tahu kita memang sebab banyak orang atau memang ramai yang akan ambil
swab test, even dia tak COVID patient ke tak, ataupun COVID patient, diorang kadang-kadang kena just submit the test kan. Yes, So yes. dia punya konsep ataupun punya idea actually the same macam mana yang kita discuss last week juga, yang macam inhaler, inhaler kita discuss, ataupun ambil insulin. Kira semua tu untuk perubatan menjaga lah. kesihatan, perubatan dan juga untuk menjaga kesihatan lah. So dia punya answer kalau last week kita discuss, dia tak batal. The same thing juga untuk yang swab test ni kan, walaupun kita tahu dia masuk rongga yang very deep, tapi at the same time dia punya objective of buat tu is untuk walaupun dia tak sakit, tapi actually dia untuk menjaga kesihatan awam, untuk public. Kalau dia tak do that thing ataupun dia tak do the swab test, maybe dia akan memudaratkan the rest of the people. So in Islam ada kelonggaran dalam bab tu. So answer dia is, kalau and even Office of Mufti Singapore dah keluarkan this guideline lah, for siapa yang dalam in this context yang memang perlu ambil swab test is tak batal puasanya, boleh continue. Lepas continue lah, jangan stop. Unless memang sakit ke apa, tu dah lain cerita lah. Okey, melainkan swab test kit tu dia cecarkan dengan sambal tumis ataupun asam pedas, dia letak kat dalam tu batal ustaz Itu pedas. Kali pedis. Itu pedas dia kena dalam dia. Sakit gila. Aduh, tak boleh imagine. Tak ada, saya merepek je ustaz. Yelah. Yelah. Ustaz cakap saya merepek. Saya merepek ustaz. Tak agree Syafiq merepek. Memang seram. Saya imagine balik je seram. Taklah. Dah lah, Okey. swab test je dah sakit, ni kena lagi tampal lagi. Betul. Jadi itu dia jawapan dia, Zahiruddin Sulaiman. Tidak batal. Hashtag katanya tadi dia cakap. Okey ustaz, kita soalan yang kedua. Soalan kedua dengan ketiga ni dia related, sama. Ya, dia okey. related. Sama Saya tunjuk soalan dia dulu. Saya bacakan soalan dia dulu. Okey, boleh. Okey, daripada N Ami AZ. Okey, ada lain jawapan I dapat asatizah walaupun dah clear, tapi soalan umum lah. Kalau mengandung tapi tak dapat puasa sebab concern tentang kesihatan, perlu bayar fidyah atau bayar puasa dan fidyah. Dan fidyah itu kalau kena bayar every year ke bayar sekali saja? Ini daripada N Ami AZ. Dan lagi satu soalan yang related tentang fidyah juga. Salam Ustaz dan geng Jodoh Tampines. I ada soalan yang harap dapat dileraikan. For nursing mothers ibu yang menyusukan anak yang tidak dapat berpuasa kerana khawatir susu akan berkurangan, adakah saya harus bayar fidyah saja atau bayar fidyah dan bayar balik puasa? Okey. Jadi Fadil Ustaz, tafadhal ya Ustaz. Amboi berbual Arab. Boy, dah berbual fadal lah ni. Silakanlah. Saya buat Melayu je. So kira dalam konsep yang ni, kira konsep yang first one, the soalan is pregnant. Okay, pregnant, lepas tu dia spesifikkan lagi. Very good question sebab dia dah specify and dia understand the different. Memang ada different. Kalau kita batal dalam yang mengandung tu, dia batalkan puasa disebabkan takutkan dia punya kesihatan, kira the mother's punya kesihatan ataupun the anak punya kesihatan, akan lead to different answer. For this question dia tanya sebab kesihatan dia sendiri kan, kira because dia risau dia punya kesihatan ataupun dia punya well-being lah. So kalau gitu answer dia is, kalau dia batalkan puasa in that condition, dia perlu hanya qada. Tak perlu fidyah. Vice versa, kalau dia concern about dia punya anak punya health, then dia kena qada and fidyah. Kalau concern anak punya health. Yes. Kena qada dan fidyah. And fidyah dia tanya, dia tambah macam one time ke berapa? Bayar sekali ke setahun ke? Dia bukan every year ke tu, dia kena kalau boleh before the next Ramadan. Before the next Ramadan tu kena clear lah. Yes, kena clear. Kalau tidak, memang ada cases, banyak juga cases yang orang memang tak bayar fidyah for many years. So kalau kita tak bayar fidyah until the next Ramadan, contoh 2019 kita ada tinggalkan puasa, then kita perlu bayar fidyah. 2020 dan macam sekarang ni kita masih belum bayar, then the amount of fidyah will double. So every year dia akan double. So better tu jangan lambat-lambatkan fidyah. Okey, jadi pada siapa yang di luar sana, sila langsaikanlah fidyah anda. Sorry. Also the same lah, kira untuk the next question, yang dia takut for anak dia punya, kira berkurang susu. So kurang susu, apa yang saya boleh faham is maknanya dia, concern dia is untuk anak dia punya health. Kan kira bukan untuk diri dia should be okay lah, tapi dia concern kalau kurangnya susu akan lead to anak dia tak dapat minum sufficient milk lah untuk minum. So the idea is actually for anak dia punya health and anak dia punya well-being.
So the same lah, kalau anak dia maknanya dia perlu qada and fidyah sekiranya dia tinggalkan puasa. Oh, dia kalau diri sendiri tu qada je dah mencukupi. Yes, Betul qada Ustaz. je dah cukup lah. Kalau untuk anak ke apa baru kena fidyah. Jadi Jadi kita macam yang kalau untuk diri sendiri macam kita lah, kalau kita sakit kita yalah, perlu yalah. qada je, kita tak perlu fidyah unless kita sengaja tinggalkan puasa. Okey. Jadi sekali lagi lah. Jadi kalau ingin membayar fidyah boleh ke laman zakat.sg Ustaz Yes, betul. Ustaz Betul. dah mention Kita dulu boleh lepas. kirakan sekali. Itu pada ibu-ibu mengandung ataupun yang tengah hamil lah. Dan yang susukan Dan anak. tapi kaum Adam pun ada juga yang patut bayar fidyah tu kan? Ada. Saya baru dapat hari tu soalan juga. Ada orang tanya dia punya dia tinggalkan puasa 2009. Bukan daripada 2009 sampai sekarang tau. That 2009 ada kira dia Yalah, dia tahun puasa tu lah. Lelaki. Tahun tu. Lepas tu dia pergi yang zakat.sg tu, lepas tu zakat kirakan. Diorang akan automatic kirakan your amount tau. So dia tetap 2009, 30 days lah. Dia memang that time tak puasa. Okey. Lepas tu dia punya amount is $400. So dia tanya, Ustaz ni confirm ke $400? Dia terkejut. Dia cakap memang confirm sebab kira dah 11 tahun dia double the amount until $400. So 11 years amount kira dia 11 years. double. 11 years 400 pun kira bukan banyak pun. Sikit lah. Kan? Lagi 400 kira actually kalau tak dalam apa $140, $42. Actually $42 je kalau dia tak puasa 1 bulan. Okey. Tapi because dia lambat dia double. Jadi ingat pada kaum Adam di luar sana yang tak puasa tu boleh Puasa lah. kita bayar, segera bayar tu fidyah tu kan. Segera bayar. Ni bukan perkara main-main. Kita hutang dengan manusia dah nak kena bayar, apa lagi berhutang dengan Allah. Betul. Asal Sebab kadang bila kita dengan- nampak juga Apa dia? kita nampak juga kira orang dah kira ada yang dah meninggal, nanti kita nampak family members bayarkan. Kira sebab dia tak sempat, dia memang tak puasa sebenarnya. Kira Yelah, ada waktu orang sakit yang tak puasa, ke apa so kan. family members bayarkan and beribu tau, banyak. So seram. And kadang family members tak tahu berapa banyak kita tinggalkan. Okey. Bila kita tanya berapa agak-agak arwah tinggalkan, saya tak pasti Ustaz, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. So tak tahu tau. So it's very dangerous and seram lah. Kalau boleh pun kita bilang family kita kalau kita. Tapi kalau dia tak terkira tu Ustaz, macam dah berapa lama tak puasa, kira macam mana tu? Tiap-tiap so tahun based lah on kira. dia punya yakin lah, apa yang dia yakin. Dia kena level yakin lah. Okay, paling-paling aku yakin maybe taklah semua, mungkin at least 5 tahun. So yakin dia 5 tahun, 5 tahun, then bayar 5 tahun lah contohnya gitu. Yang dia yakin lah. InsyaAllah. Syukran ya Ustaz. Terima kasih atas penjelasan. Clear for me also. Ni semua ada apa nak bayar? Besok juga kita bayar. InsyaAllah dah bayar. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dah bayar. And Amizek Izek berkata Fahim, syukran jazilan ya Ustaz. Afwan. Ustaz pandai cakap Arab Ustaz Mestilah duduk Jordan. Duduk Jordan. Okey Ustaz, itu dia soalan daripada sedutan minggu lepas. Yes. Okey, kami akan sebelum kami teruskan ke minggu topik pada minggu ini. Yes. Sekali lagi kita ingin minta kepada semua di luar untuk menderma kepada siapa? Masjid Al-Istighfar. Yes. PayNow donation tu kat UEN. Boleh PayNow donation UEN yes. S99MQ0014H ataupun scan the QR code for your donation. Betul tak Ustaz Ustaz buat muka Ustaz Betul. Ustaz buat muka comel tadi Okey, dan juga rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Azhar Aziz daripada Propnex Realty Private Limited. Jika anda ada soalan mengenai hartanah anda, boleh hubungi beliau di 91686838. Okay, also boleh follow him on Facebook and Instagram at Azhar Aziz. Yes, nanti kita akan hubungi tuan sponsor kita. Ya. Dia akan berikan sedikit dua kata-kata perangsang mengenai hartanah. Ya. Berapa-berapa nasihat. Kalau ada yang nak tanya pasal rumah pun boleh, silakan. Boleh tanya kepada sponsor kita pada hari ini. Yes, komen aja kat bawah. Komen. Nanti Kita baca komen sikit lah. Yes. Wah, nampaknya. Waalaikumsalam Lili Nur Emilia, Zurin Natasha, like and share dan syukran jazilan. Cik baru belajar. Okay dah, syukran.
Nasir Jumadi like and share, dan Huda Sanif like and share. Thank you. Tasha Rose, dengan jari ternaik, saya pun menaikkan jari saya. Terbatuk baru masuk, nama dekat skrin. Itu dia. Panjang umur kan. Orang Panjang cakap umur, amin. sebut-sebut panjang umur orang tu kan. Panjang umur, Ada je. Fahim, syukran jazila. Okey, kepada anda semua, sila komen kalau anda ada apa-apa soalan atau ada apa-apa yang nak dikemukakan. Yes, Boleh. apa-apa. Teruskan saja. Okey, kita mulakan dengan topik pada minggu ini. Okay. Jadi apa kita nak cakap ni? Topik hari ni pasal Ramadan. Semua pasal Ramadan. Yes, last week semuanya kita dah pasal cakap Ramadan. pasal puasa kan. Jadi kita nak tahu apalah lebih lagi pada Kehebatan Ramadan ni pada bulan Ramadan. Specialty of Ramadan. Kenapa ni Ramadan the most special month Yes. Ni okey Ustaz, kita tanya Ustaz ni dalam Boleh. kenapa ni bulan Ramadan ni bulan yang paling mulia lah dibandingkan bulan-bulan yang lain, seperti bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac. Oi, itu Gregorian. Oh bukan bulan Islam lah, bulan Islam macam Muharram, Safar, Syawal. Itu kan cerita Ahmad Albab. Tu pasal saya ingat. Ini bagus kira dakwah dorang. Dorang cara dakwah lain, berunsur komedi. Yes. Jadi apa lagi apa itu bulan Islam. Ada tetap minggu jajah sekolah diorang nyanyi Apa? Muharram. Tak tahu Rejab. Rejab. Syaban. I tahu Zulkaidah, Zulhijjah. Zulhilmi, Zulharifin. Ni Zulharifin ada ni. Dah jemput Kita dah jemput Dah Zulharifin. jemput dah. Taklah saya gurau je. Kenapa Ustaz? Bulan Ramadan ni bulan yang paling mulia. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kira first kali yang paling dominan lah, paling nampak sekali adalah kerana bulan Ramadan di mananya turunnya Al-Quran. Itu yang selalu kita paling nampak special bulan Ramadan, turun Al-Quran. Al-Quran ni sangat special in every case, yang di mana anything yang kena dengan Al-Quran akan jadi benda tu adalah yang paling special. Contohnya saya berikan first kali memang Ramadan. Disebabnya turunkan Ramadan dan menjadikan bulan Ramadan tu bulan paling special. Lepas tu Al-Quran ni turun ke Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad adalah ketua para anbiya. Al-Quran tu menjadi mukjizat yang paling special di antara mukjizat anbiya yang lain. Dan Al-Quran tu turun kepada kita, menjadikan kita umat yang paling diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So that is, kalau kita nak relatekan balik, itulah Al-Quran macam mana, how special Al-Quran, how patutnya kita ni beruntung sebagai orang Islam atau sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat yang dipilih untuk menerima Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni macam tak acknowledge ataupun tak take the opportunity untuk sekurang-kurangnya belajar ataupun improve kita punya, kita buatkan satu path untuk mempelajari Al-Quran. Tak semestinya kita nak kena jadi ahli yang memahami tafsir dan sebagainya, tapi at least sekurang-kurangnya kita mampu membaca untuk dapat barakahnya, untuk dapat kemuliaan Al-Quran tu sendiri. Termasuklah, sebab itulah menjadikan bulan Ramadan ni bulan yang sangat mulia daripada segala bulan yang lain, dan juga adanya dilipatkan ganda kita punya pahala, ditutup segala pintu neraka pada bulan Ramadan, dibuka segala pintu syurga pada bulan Ramadan, diampunkan segala dosa-dosa, adanya buka puasa, adanya di dalamnya kalau kita pelajari di dalamnya tiga rukun Islam yang come together dalam bulan Ramadan. Kalau kita tahu, kita solat tu bulan lain pun ada solat, tapi bulan Ramadan ada puasa dan juga ada zakat fitrah lah. Dan kemudian bulan lain pun tak ada. So bulan Ramadan ni ada terkumpulnya together tiga arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang patut kita amalkan dan kita buat. Itu pun tambah lagi kemuliaan bulan Ramadan. Dan juga lagi, kalau nak share lagi banyaklah kemuliaan Ramadan. Ada malamnya Lailatul Qadar. Qadar yang malam yang dimuliakan atau sebaik-baik malam, lebih baik daripada 1000 malam. Mana lagi kita nak dapat pada bulan lain kan. 1000 malam amalan, setiap amalan kita dilipat gandakan 1000 malam. Kita nak bangun satu malam di bulan lain pun susah. So di satu malam yang kita perlukan can cover our 1000 months, which is
equivalent to around 80 years Ui. of living. Kiranya kita dapat malam Lailatul Qadar tu, insya-Allah. Dengan tambah sikit, ada hadis Nabi Muhammad SAW juga kata, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh macam keinsafan, betul-betul jaga dia punya puasa ni, ghufira ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang dia pernah lakukan. Ma taqaddama maknanya dia pernah lakukan sebelum ni, wa ma ta'akhkhar terbalik, yang dia akan lakukan, taqaddama akan lakukan, dan juga ta'akhkhar pernah lakukan. So kalau siapa bulan apa tu akan puasa, menjaga puasa betul-betul, hapus segala dosa-dosanya. Tu siapa lagi? Itu lagi satulah kemuliaan bulan Ramadan, sangat special. The whole month. Kadang-kadang kita dapat bulan-bulan lain malam ni special ataupun certain day special. It's not the whole month special tau. It's selalunya a period of time je. Tapi bulan Ramadan ni the whole month, semua barakahnya, semua kemuliaan, semua ganjarannya in each of every day. So kita dah hari ke berapa? 14, 15. Dah 15 dah. Dah sedang malam 15 dah hari ni. Dah 15 malam dah. 15 kan? Dah 15. half tau. So we only have more to go to the end of hilangnya tetamu yang mulia ni lah. InsyaAllah semoga kita terus kuat dan bersemangat. Lagi-lagi duduk rumah je, tak ada benda lain nak buat. So continue lah buat banyak-banyak benda, especially is Al-Quran lah. In any way that you can, in any pace that you afford to do something about improving kita punya Al-Quran lah bersama, insya-Allah. InsyaAllah. Masya Allah, itu dia keterangan daripada Al-Ustaz Fadil Lutfi Hadi daripada Fadil. Jordan kan? Betul kan? Betul. Oh, tapi betul kehebatan Ramadan ni. Macam Ustaz cakap 1000 bulan tau pahalanya. 80 tahun. Kita hidup 80 tahun pun kita tak tahu sampai ke tak. Betul. Jadi dapat satu malam tu jackpot tau kira. Ni last Betul, 15 tu memang days ni. jackpot. Memang jackpot pahala tau. Even yang jackpot, orang si jackpot pun Allah is not macam giving it the whole month. You need to, the whole month of course kita perlu strive, tapi Allah dah kasih clue 10 less 10 night. Tu nak ada hadis pun Nabi kata malam ganjil. So actually left with only 5 one of 5 days je yang kita nak jackpot. So 5 hari je actually yang patut kita all out. Yang paling patut, kalau kita tak nak pun lah, malam-malam lain kita tak mampu kan, at least this 5 night try our best lah, insyaAllah. InsyaAllah. Siren Bunyi siren tu. Pasal ada orang nak kejahkan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Laju tu dia kejar. Bahaya, seram. Baik. Astagfirullah. Memang timing memang baik tu sound effect. Just nice je. Kita nak dapat tau. Lailatul Qadar. Masya-Allah. InsyaAllah. Jadi okey, nanti kita sentuhkan lebih tentang malam Lailatul Qadar ni Ustaz. Jadi selepas Ustaz dah terangkan bulan Ramadan kenapa yang paling mulia compared to the other months of Islam and everything. Jadi di bulan Ramadan ni Ustaz, ada tak peristiwa-peristiwa yang very very special lah? Dalam bulan Ramadan ni events that happen lah in Ramadan yang kita macam kenapa yang bersejarah lah, yang orang will have a big impact and ada learning factors in it. Ada tak Ustaz? Ada, insyaAllah. Saya akan kongsikan beberapa lah cerita yang terjadi daripada kira sirah Nabi Muhammad SAW pada waktu zaman Nabi lah. Dia zaman kira zaman khulafah ada, zaman sahabat pun ada perkara. Jadi saya rasa paling interesting kita kongsikan atau kita ambil benefit daripada apa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Is the most the first thing that happens in Ramadan ataupun one of the cerita is berlakunya peperangan Badar. So peperangan Badar ni kalau saya boleh kongsikan, kalau siapa yang mungkin saya rasa pun ramai tahu, peperangan Badar adalah peperangan yang pertama yang happen in any Islamic history. This is the first ever war yang first happened. War The first war in Islam history. And it happens in bulan Ramadan. So cerita dia macam gini. Memang cerita dia gini lah. First kali, so basically bulan waktu tu umat Islam tu, kalau kita tahu dia berhijrah kan, kita tahu umat Islam ni ada macam konflik dengan orang Quraisy Mekah.
orang-orang Yeah. Mekah. So after kira bila waktu orang Islam tu dekat Mekah, they never ada perang tau. Ada even within Quraisy pun orang ada just pergaduhan dan sebagainya, tapi haven't yet ada betul-betul punya war between them until they move ataupun they hijrah to Madinah. Dan kita tahu ada peristiwa, the incident of Nabi hijrah ke Madinah. So bila kita tahu tu maknanya that it already about 7 hijrah, 7 years after hijrah baru Rasulullah SAW with dia punya sahabat semua, dia punya friends want to come back to Mekah actually untuk dapatkan balik diorang punya barang-barang, diorang punya harta yang diorang tinggalkan, because diorang transfer kan, diorang dah hijrah. Diorang bila diorang hijrah tu diorang tinggalkan semua diorang punya barang-barang. So actually the main idea orang Islam ni nak patah balik Mekah, nak ambil barang-barang. So bila then orang Quraisy pula dapat tahu, macam dorang dengar, dorang dulu walaupun tak ada internet ke apa, dorang ada banyak macam orang kata tu spy. Intel Dorang selalu ada banyak spy. Intel kan. Nanti intel nanti dorang padahal tinggal jauh, saya tinggal macam beratus-ratus kilometer. Tapi dorang just sanggup macam travel to and fro and update status of dorang punya enemy dan sebagainya. So orang Quraisy dapat tahu yang orang Islam Madinah ni dah plan untuk balik Mekah untuk ambil barang-barang. So orang Quraisy ni masih ada that sifat marah ataupun masih ada that konflik dengan orang Islam, sebab diorang macam dah so called happily in Madinah. So diorang macam rasa dendam tau, macam Islam makin kuat atau makin macam untuk diorang ni makin maharaja lela lah, macam enjoy dah, tak diorang kacau. Sebab kalau kat Mekah dulu diorang senang lah kan, nak macam Yalah. nak marah ke, nak gaduh, nak cucuk, nak bunuh sebagainya. So in Madinah, so diorang masih ada dendam. So when they got to know yang diorang ni tengah nak plan balik Mekah, so they plan to have the war. Kira satu orang Quraisy nama dia Abu Sufyan, dia padahal daripada Syria, dia on the way back to Mekah when they got to know about this cerita ataupun this incident happening in Madinah. So diorang dah plan, so they update orang Mekah ni. Diorang bilang orang Mekah, okay, orang Islam ni akan datang dan akan ambil barang-barang diorang. So this kita punya opportunity untuk war ke, untuk bunuh diorang dan sebagainya. And on the other side pula, orang Islam pula kira diorang punya mindset is diorang tak plan untuk pergi perang. So they are not well equipped ke, diorang tak ada strategi, diorang tak ada equipment untuk peperangan. Until diorang dah macam dah bergerak lah, dah jalan towards Mekah. So and during that time, kalau kita tahu, siapa yang tahu is orang Islam pula, the numbers of Muslim yang datang ataupun yang going towards Mekah is only 313. Some riwayat says 314. So it's about that numbers lah. Tenteranya So, 300 lebih je Ustaz. 300 lebih. Diorang bukan tentera. Diorang actually, sebab diorang pun tak plan untuk pergi Bukan untuk perang kan? war kan. So sebab that's why diorang punya numbers macam memang tak ramai. So tapi bila diorang on the way to Mekah pun, kira diorang dapat Nabi pun dah dapat intel balik yang orang Quraisy dah plan nak perang dan sebagainya. So lepas tu Nabi pula dah macam kira diorang nak kena regroup balik, nak kena retreat lah. Even kira kalau kita berbelajar, Nabi sendiri even with dia punya status as a prophet, dia tak the concept of discussion tu. Walaupun kita tahu kira Nabi patut dah tahu apa, ataupun Nabi sepatutnya dah dapat wahyu ke apa daripada Allah SWT. Tapi even in that position dia tetap discuss dengan dia punya sahabat sebagainya, how we go about this thing. So ada banyak pendapat lah, sebab ada certain sahabat yang takut sebab dia rasa macam kita ni tak ready, kita just nak pergi Mekah untuk ambil barang-barang kita, tapi suddenly we need to berperang. Ada yang takut, ada bukan takut lah, ada yang macam risau lah dalam punya status. Ada pula kira yang memang hardcore, macam tak apa, kalau kau rasa kita patut berperang, kalau Allah dah suruh, kalau kau rasa Allah dah bilang kita, Allah bersama kita, jom kita perang aja lah. Diorang tak takut. So Nabi pun dah gather certain opinions from punya sahabat. So dia dah weigh macam pros and cons. So okay, they also decide to be ready and be well equipped to perang lah. Maknanya diorang pun dah siap-siap to kira mentally, physically, with all the equipments to go out and perang with the Quraisy. So basically, they pun on the way, dia pun jalan to tempat yang namanya tempat Al-Badar.
Ada Valley Badar ni nama Tu yang tempat nama lah. Nama tempat. Badar nama tempat. Okey. So it's between Mekah and Madinah lah. Kira it's not it's closer, tak salah saya, closer to Madinah dan Mekah lah. So kira orang Quraisy datang, and orang Quraisy pula dia punya number. Ni pun style juga. Kira Nabi pun bila Nabi ada intel, kira Nabi tak tahu kan, kira diorang pun tengah tak tahu berapa ramai ni orang Quraisy. Okey. So one of the ways, kalau zaman dulu diorang nak tahu berapa ramai, diorang tak boleh lah pergi kira kan 1, 2, 3 ataupun nak tanya orang Quraisy. Dia dah obvious. Lepas tu Nabi tanya, okey, dia suruh dia punya spy, okey, kau pergi check berapa banyak unta diorang sembelih, artinya berapa banyak unta diorang sembelih untuk diorang punya makan. So dia cakap around 9 to 10. So it's equivalent to 900 to 1000 packs. So dari situ pun diorang dah prepare, alamak ni lagi dah makin ramai. Kira dari situ diorang dah gauge, diorang dah set diorang strategi lah. Okay, maknanya dia we are going to fight with around 900 to 1000 packs of people there. So diorang pun dah ready, so tak apa. So diorang dah jumpa di Perang Badar. The concept of perang dulu pula is diorang akan hantar 3% untuk fight dulu before diorang macam official tu. Kira diorang punya macam introduction to war. So Nabi pun hantar dia punya kira 3 strong men, dan orang Quraisy pun hantar 3 strong men. Around out of 3 orang Quraisy 3 terus meninggal. Mati lah. Meninggal The first one. Tapi yang Islam pula 2. Sebab lagi satu is dia satu syahid sebab bila yang one of the Quraisy bila tengah nak mati tu dia tempat bunuh orang Islam tu. So it's dia 3 on 3 lah kira. 3 on 3, 1 by 1 lah. Kira 1 by 1. Okay, mati. Mati. The third one from Ubaidah. Abu Ubaidah. Dia mati disebabkan actually dia dah bunuh lah orang Quraisy tu. Tapi bila orang Quraisy tu jatuh, bila dia dah jatuh, dia sempat macam pisau untuk bunuh the Muslim lah, Abu Ubaidah. Tapi kenapa Ustaz? Itu adalah adat peperangan pada waktu itu lah. Yes. Itu kira diorang punya macam kira to start a war, and selalunya they have the belief of siapa yang macam kalah, macam siapa yang dah kalah kat situ, dia punya high chances akan kalah the whole war lah. Kira diorang ada that macam filosofi lah. And diorang pun dah takut. Kira orang Quraisy dah takut ini selalu kira petanda lah. Kalau macam menang petanda. Macam petanda. So diorang tu orang Islam pula makin semangat. Diorang dah walaupun sikit tapi diorang semangat, makin dah semangat macam ni maknanya kita akan menang dan sebagainya. So Nabi pun kasih lagi semangat dan doa. Kira dalam hadis banyak Nabi kongsikan banyak doa yang Nabi lakukan, and it happens during on the 17th of Ramadan. During that year lah, 8 of Hijrah. 8 of Hijrah, 17th Ramadan, which is also actually nuzul Quran. So lagilah banyak berdoa happen. So and Allah pun hantar, siapa yang tahu, Allah pun hantar malaikat untuk tolong orang Islam. Ada banyak hadis yang memang kongsikan memang malaikat turun, ataupun banyak malaikat yang lead by Jibril yang turun untuk menolong, kira extra manpower lah. Tak nampak malaikat kan, tapi diorang ada untuk membunuh pakai tak tahulah diorang punya weapons apa kan, tapi tetap diorang tolong orang Islam. And at the end of the day, kira alhamdulillah menanglah orang Islam for the first war, walaupun dengan with the number of packs yang 1:3 atau 1:4, dengan tak ada persediaan tak ada, mentally pun tak ada. Kira diorang lepas tu diorang adalah macam maybe diorang retreat back to Madinah to get some equipment for the war, tapi still not really ready as what Quraisy ni ready lah. Which is actually macam tak fair lah, kalau nak kira macam tak style lah. Alhamdulillah, of course, tapi Ustaz, Allah SWT. Ustaz, kira Badar tu nama tempat kan? Dia kira tempat Badar tu pertengahan di antara Mekah dengan Madinah. Yes, betul. Jadi daripada Mekah nak pergi Madinah, okey, kena lalu ni tempat yang nama Badar. Itu je dah jauh. Jadi kalau diorang balik nak ambil equipment tu berapa jauh tu Ustaz? Lama tu Ustaz. Ya, diorang memang jauh. Diorang sangat-sangat. Tu yang kira macam kita nak fikir balik. Kalau kita fikir balik, and this happen bulan Ramadan tau. The whole thing happens bulan Ramadan. Dan kita boleh imagine how sahabat dulu. Kira kalau kita, alhamdulillah, kita punya challenge hari ni, kita punya ujian tahun ni adalah untuk duduk di rumah bulan Ramadan. Itu pun kita dah rasa mungkin penat. Itulah, rasa mentally penat apa. Tadi saya naik bas je Ustaz, dah penat Ustaz. Naik bas tau. Naik bas keluar dengan anak je dah penat Ustaz. Ya Allah, apalah. Ini diorang jalan desert.
Kalau siapa pernah pergi kira macam highway kat Saudi tu, kira dekat Pintu Madinah, memang highway dia is very all memang padang pasir. Itu pun sekarang tau, even sekarang kira 2020 atau 2019 last year kita pergi, itu pun padang pasir. Apalagi kita imagine dulunya lagi memang nothing at all. You can macam you nampak laut macam seluas lautan ni, seluas memang seluas padang pasir. Padang pasir dia is batu-batu. Macam kita nampak gunung-gunung, mungkin kat Malaysia kita nampak gunung-gunung, pokok-pokok. Sebenarnya gunung-gunung batu-batu semua macam really lagi lah, and tak ada imagine, tak ada shit. Kita nak jalan all the way dekat panas, dekat sun dan sebagainya. Memang masya-Allah dia orang punya. Wah, dia orang punya ni iman. Jalan kira kalau NS orang NS je route march 24 km je dah penat. Tu kira tak ada apa-apa Ini war dah, war. Perang tau. You lah ni, terus Tapi tak, I bukan. I You polis. apa? Tadi kira war Tak ada tadi. Saya pun apa dah. Balik je tadi dah penat Ustaz. Penat dia semacam betul. Saya ada tugasan sikit. Saya naik bas lah. 2 bas nak ketukar. Ya Allah Ustaz, panasnya masya-Allah. Macam tengah perang Badar tu kita. Kita bukan naik bas, kat rumah pun kadang Betul. Betul. You tunjuk I je pasal. Ni Ustaz. Ya Allah. Ya Allah. Cuba tu lah apa yang kita boleh belajar. Lepas cerita ni pun dah boleh kira macam jadi jangan komplain orang cakap tu. Cuba syukur. Bila I komplain? Syukur sikit lah. Syukur 21. Satu apa kan? Lagu lagu. Oh Ustaz, betul lah. Kira perang Badar, perang yang pertama yang umat Islam menang Yes. Perang the first war and the first victory Masya Allah. Itu dia. Kalau boleh tambah sikit kalau tambahkan Ustaz. Dia punya kira bila dah dengan cerita ni, kita ada lessons lah, apa yang kita boleh belajar daripada this war ataupun this story yang happens in bulan Ramadan atau happens zaman Nabi SAW adalah first sekali yang what I find it macam beautiful is how ni kira dari segi leadership. Bila kita seorang leader atau seorang ketua, contohlah Nabi Muhammad SAW, walaupun in his power as a Nabi atau authority dia yang dia boleh close to Allah, dia boleh buat apa saja, tapi in decision making dia still adakan discussion. This is what maybe some of leaders lack of. Kita rasa bila kita leader ataupun kita ada authority je, we can do anything that we want, kita just implement, kita just suruh orang bawa execute. Betul. Kita kurang untuk mendengar pendapat, very dictatorship orang bawah dan sebagainya. Yes, dictatorship. So kita boleh belajar daripada Nabi, even dalam keadaan susah, discuss. Memang dalam Islam tu ada satu topik kita belajar syura. Syura tu maknanya discussion. Memang disuruh untuk kita berdiskus bila kita nak membuatkan satu decision keputusan atau satu apa-apa keputusan. Banyakkan discussion. Second is memang yakin dengan bantuan daripada Allah SWT, banyakkan doa. Kita kadang-kadang kita perasan kita kadang malu untuk berdoa benda-benda yang macam remeh. Contoh as simple as macam kalau sekiranya kita terlintas dalam hati kita nak macam kita nak beli kereta baru, tapi kita rasa macam boleh ke nak minta doa kereta baru, macam paisi kita nak doa jadi handsome as simple as that, kita nak doa jadi handsome, tapi kita macam malu, kita rasa macam boleh ke aku nak doa ni. Kita letak standard in doa. Kita letak macam ada certain things kita perlu doa, ada certain things kita just imagine. Tapi dalam Islam pula Allah SWT banyak kali ajar kita ataupun Nabi ajar kita untuk doa in everything yang kita nak. Jangan macam letakkan barrier in the things that kita nak, especially kita banyakkan doa dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita memerlukan itu, banyakkan doa. Itu just that only shows how we are needy. Lagi kita needy lah, lagi Allah tu dekat dengan kita. Sebab bila kita susah, kita lagi dekat dengan Allah, kita rasa kita dekat. So take this opportunity untuk doa, perbanyakkan doa, insyaAllah lagi mudah untuk dikabulkan. Lepas satu benda saya lupa untuk closing. Tak apa, teruskan. Story memang dah shock ni Ustaz. Shock ni. Teruskan. Kira last bila dah habis the end of the war, kira yang the number of death lah. Number of death actually tak banyak sangat. Cuma memang ratio dia orang Quraisy mati 70 dan orang Islam hanya 14 lah yang meninggal dunia and syahid. Kira syahid kalau sampai kita boleh syahid adalah mati orang-orang yang mati di jalan Allah. Maknanya dia mati disebabkan tengah fight in war. Direct to syurga Yes, direct to syurga. And
among the benefits the direct to syurga, among other things yang special about orang mati syahid ni, kita tak payah mandikan dia. Sebab dia punya kira logically sebab dia orang yang suci lah, bersih lah, walaupun darah dan sebagainya, tapi dia suci sebab dia mati in a very blessed punya cara. Jadi mulia punya cara. So orang-orang yang syahid pada ketika perang Badar tu hanya 14. So yang 70 and ada 70 mati and ada banyak prisoner of war. Kalau kita tahu kan konsep prisoner of war, kira orang Islam dapat tangkap lah satu orang Quraisy and bawa balik mereka ke Madinah. So bila dah bawa balik tu, Nabi discuss open table lah. Okay, table talk lah maybe Table talk. Table talk. Yes, boleh. Nanti Table kita buat talk. live. Okay, apa kita nak buat dengan these people lah yang kita tangkap daripada orang kafir ni. So ada beberapa pendapat antara sahabat. Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar kata, kita minta orang bayar macam tax atau bayar fidyah. Bukan fidyah yang puasa ni, tapi orang ada bayar certain macam tax ke apa. Okay. And also lepaskan orang, semoga orang dapat hidayah. Tu apa Abu Bakar kata. Abu Umar pula, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kira dia lagi macam kita tahu dia garang kan. Dia pula, kita bunuh je lah asal kita nak macam simpan-simpan, sebab diorang ni orang ketua-ketua atau orang-orang yang kafir. So dia punya hukuman supposed to be the same. Kalau kita dapat, kita bunuh. Dulu betul, kira kita tak, it's not macam satu. Yalah. Memang kita nampak satu cara dengan lembut, satu is harsh, but both have the same objective, which is untuk menegakkan agama Islam. Semua satu kira menunjukkan kelembutan agama Islam, satu menunjukkan keberanian dan kekuatan agama Islam. So lain approach. And tapi at the end of the day, Nabi pilih Abu Bakar punya suggestion lah, because I think nak kena have a good lembut Islam is in dorang punya early days. So they need to macam perbanyakkan macam benda-benda yang baik, show good example, show good macam response. So orang ni makin tertarik dengan agama Islam. So these are the things and the efforts that Nabi and the sahabat buat with the people yang prisoner of war. So itu pun kita boleh belajar the lessons from these actions yang Nabi buat adalah even dengan musuh atau orang kita benci pun kita react, kita merespon dengan baik. Not macam kita musuh, kita benci dan sebagainya. Kita how we respond yang define kita punya agama, kita punya diri, kita punya principles. So it's important to, it's not maybe certain people yang kita tak mampu untuk sabar atau kita tak mampu untuk respon baik-baik. We acknowledge that semua orang kita, even sahabat Nabi pun ada yang garang, yang mengambil keputusan dengan cara yang ganas, yang harsh. So apalagi kita yang memang manusia biasa, yang memang bukan sahabat Nabi pun, mesti lagi kita punya keimanan taklah sekuat mereka. So kita akan tend to make some mistake, akan tend to tak sabar with certain people. But you know, kita only we represent ourselves, and also sometimes kita lupa kita represent Islam in every action that we do. Betul. Kita selalu fikir kita only represent diri kita. Oh, aku punya perangai memang gini, tapi kita lupa yang kita punya perangai gini, tapi kita adalah orang Islam. So act like a Muslim, kita jaga kita punya identity lah. Kita every action yang kita lakukan, insyaAllah. So the first incident like happen. Marha. Zee Ustaz. Wah, marah. Oi. Nak buat macam self-reflection lah malam ni. Banyak self-reflection nak Saya buat ni. reflect sendiri. Betul, cara Banyak reflection, malam-malam kita boleh. ingat Ustaz cakap ni, kita represent Islam, tahu. Itulah. Kita bukan sovereign punya orang Bukan sendiri sendirian berhad Kita bukan tu, kita We are not person. we are not person Person. We are not people, we are angels. Aduh. Betul. Wow. Tapi I'm very macam tadi Ustaz ceritakan, I'm very macam wow by the technique of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang the one about macam mana nak tahu how many enemies on the other end. Tengok berapa banyak unta yang disembelih. Macam kita tahu kira memang banyak orang Islam dulu, diorang punya strategy of war memang power tau. Diorang kira kalau kita check lagi diorang punya sirah, diorang memang banyak war punya strategi and very style and very powerful lah. Banyak menang kan. Sebab even dalam war kita perlu strategi, dia tak boleh main bunuh-bunuh pun kalah je. That's why. Jangan susun semua. So Islam is a very thinking religion. So everything you do, you need to have a strategy. You have to think.
Ya. Macam it applies lah. I mean kan betul lah Ustaz, kalau untuk business Muslim businesses susu kan tak ada sekarang semua serah pada Allah, serah pada Allah. Kita pun nak kena usahanya, nak kena ada strategi dia Ustaz. Betul. Betul. Strategi semua Betul, Islam is betul. all about macam, kalau kita tengok Islam is all about organizing tau. You need to be organized. Kita make as simple as, banyak dalam kita punya ibadah dia punya rukun atau syarat last dia is tartib. That means it needs to be in order. Sequence dia. Kita ambil wuduk, kita tak boleh ambil sembarang punya Tartib. wuduk. Tartib. Kita solat tartib. Oh, Kalau okey. kita tak tertib, kita contoh wuduk kita ada yang apa, muka dan sebagainya. Last kali syarat dia is kena Kaki. tertib. Sebab Kaki. kalau kita campur-campur, kita dah batal. So Islam is about that. Solat pun kita ada tertib dia. Tak boleh Betul. rokok lepas tu tiba diri Tak balik. boleh suka-suka hati mak dia lah. Yeah. Oh. Tak boleh, tak boleh. Yeah. So Okey. itulah tu kita kan Islam dia dah ajar kita disiplin Yes. and organize Very kita nice. punya life lah. Very nice. That's why I That's say kena solat tu. The speciality of Islam now. Yeah, man. That's why. Alhamdulillah. How you relate. Masya Allah. So Aduh, blessed. itu je story tentang perang Badar tau. Kan Ustaz, ada lagi kan peristiwa-peristiwa lain? Ada. Okey, sebelum kita teruskan ke masa lagi, peristiwa yang seterusnya tu, kita baca komen Komen sikit lah Ustaz. dulu, Pasal ada orang komen-komen juga. Okey, yang Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ni and Amir Izzak dah bagi semua bulan-bulan bulan-bulan Islam. Yes. Dia cakap ustaz punya screen lag sikit, terpos-pos. Alamak. Nampak? Okay. Mungkin sekarang pasal Facebook banyak orang buat live, banyak sangat. I think yes, it's a lot. affecting. Pasal kita punya side is okay, I think. Your side okay tak Ustaz? Okay. Okay, alhamdulillah. Tak apa, kalau ada terlag-lag apa, refresh aja, refresh aja. Yes. Okey. Nasir mengatakan pada saya, aku perang badak bukan perang badar. Yang tadi lepas tu perang Macam badak. Sama sih. Inilah nama dia sahabat. Saya imagine macam badak macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Listening to sejarah make me want to dig out buku sejarah Islam. Boleh. Kan, Silakan. yeah, that's why. Dengar So- sejarah ini yang kita boleh buat belajar tu. Masya Betul. Allah. Ya, yang bagus kan. Alright. Okey Ustaz, kita teruskan Ustaz. Apakah lagi peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan ni? Okay, dari satu is the most beautiful thing that ever happened dalam sejarah Islam, which is kalau kita tahu Fathul Mekah ataupun the opening of Mekah ataupun the penaklukan Penaklukan. Penaklukan ni. penaklukan. Tak apa, Penaklukan. kita faham. Opening kita lah, faham. opening. Opening saya faham. Okay. Susah. The opening dia senang the opening boleh. of Mekah. So the opening of Mekah ni maksud dia apa? Kira opening of Mekah tu bukanlah Mekah tiba the opening ceremony ke apa, tapi because orang Islam tu kira dapat patah balik Mekah after many years dekat Madinah. Kira and dia masuk Mekah bukan sahaja macam just masuk Mekah patah balik ambil barang keluar, tapi bila diorang masuk Mekah tu diorang dah conquer Diorang Mekah. disambut And lah. this happen. Diorang disambut, bukan diorang sambut je, diorang dah conquer. Kira Mekah tu dah jadi negeri Islam. Tak kira before this Mekah tu kan lagi orang kafir, orang Quraisy. So this incident happen Fathul Mekah ni kira bila diorang dah conquer kan banyak. Dulu orang Islam kan conquer ni this country. So the first country yang diorang conquer balik adalah Mekah, which is actually memang tempat Kaabah di semua, Kaabah di situ lah. So this incident happen yang menunjukkan the official time, the official date yang menunjukkan Mekah tu dah suci ataupun dah hapus daripada segala kufar atau orang kafir dan berhala dan sebagainya. So how did it happen? Dia ada backstory sikit. So backstory dia is actually, saya tak jauh sangat lah, saya backtrack sikit saja. Kalau kita pernah dengar adalah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian is a agreement. This happen bila dah lama tau. Kira orang Islam dah dekat Madinah for quite some time, for many years. And kira dah war semua, and banyak war dah happen before this agreement happen. So sebab kira one time tu, one of the year orang Islam nak patah balik Mekah. Kita diorang nak patah balik Mekah, diorang nak pergi Kaabah, nak pergi tawaf, nak melakukan solat dekat Kaabah. Sebab during that time kira kiblat dah dekat Kaabah. Kan, so diorang dah lodging for that environment balik. So tapi bila on the way tu orang Quraisy stop orang Islam daripada continue to patah balik Mekah. Tapi lepas tu diorang come out with many agreements
Dah ada settlement lah. Hmm. Okay. So one of the ada dalam settlement tu ada banyak perkara yang dilakukan, antaranya adalah antara kira agreement between Quraisy dengan orang Islam. So one of the agreements yang happens was tidak ada boleh pertumpahan darah for 10 years between orang Mekah dan orang Madinah. So Okay. kira each other tak boleh bunuh. Kira orang Islam tak boleh bunuh Quraisy, orang Quraisy tak boleh bunuh orang Islam. So tu first. Second, one of the things second is kira orang Quraisy boleh masuk apa tu masuk mana? Boleh masuk Madinah. Boleh masuk. Kira orang Quraisy boleh masuk Madinah. Kalau orang Quraisy sekira orang Quraisy masuk Madinah, dia perlu dihantar balik ke Mekah. Dia tak boleh. Orang Quraisy tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Madinah. Okay. Tapi kalau orang Madinah, kira orang Mekah tu maknanya dia orang kafir Okay. Dia punya term sama je. Maknanya orang kafir tu kalau nak masuk Madinah akan dihantar pulang. Okay. Okey, maaf semua hadirin dan hadirat sekalian. Cerita tengah syok sampai internet itulah. pun terputus. Okey, kita teruskan. Okey, kita bersama sekali lagi Al-Fadil Ustaz Lutfil Hadi. Okey Ustaz, boleh teruskan Ustaz dengan cerita dia Ustaz. You boleh. minus 10 second Okey. balik, you start. Dah? Dah. Okey, kira tadi kira ada settlement, what is the perjanjian between perjanjian. both orang Quraisy dan orang Islam. Yes. So first kali saya tadi share is within in 10 years there cannot be ada pertumpahan darah ataupun tak ada war ataupun even not even war pun tak, kira bunuh bunuh antara each other, curi pun tak boleh, even curi pun tak boleh within in 10 years. Dan orang Mekah yang masuk Madinah without the izin of dia punya guidance, Okey. guardian dia akan disuruh patah balik Mekah. So then tapi kalau orang Madinah pula yang patah balik Mekah, dia orang tak boleh patah balik Madinah. Dia nak kena stay kat Mekah. So one of the dia punya syarat. Then tu kira ada lagi few syarat yang masuk, kira orang Madinah boleh pilih, selain orang Mekah dan Madinah, diorang boleh pilih side, diorang nak support siapa. Contohnya let's say orang negeri lain lah, kira negeri lain ataupun kabilah lain can choose side. Kira kalau diorang nak support orang Islam ataupun support orang Madinah boleh. Kalau diorang nak support orang Quraisy pun boleh. Kira orang Quraisy atau orang Islam tak ada power, tak ada authority with each other untuk kau tak boleh, kau nak support orang Islam, kau tak boleh, kau nak support orang Mekah sebagainya. Kira they are free to choose whichever side diorang nak. Okey. So kalau kita tengok balik actually, kalau kita macam tengok balik, macam dia punya agreement tu macam berat sebelah tu orang Quraisy. Sebab with one of the syarat, which is syarat yang cakap kalau orang Mekah patah balik Madinah tak boleh masuk. Tapi orang Madinah kalau masuk Mekah boleh, tapi tak boleh patah Madinah. So dia macam berat sebelah. Tapi Nabi tetap one sided. Actually memang one sided lah. Tapi Nabi nampak ataupun Nabi foresee, Nabi know yang actually this agreement will help orang Islam. Tapi waktu tu sahabat tak nampak. Sahabat tak nampak dia punya. Kalau kita tengok syarat, kalau kita sendiri pun kita tengok akan nampak tak fair lah, diorang boleh masuk, kita tak boleh masuk sebagainya. Kita tak boleh, kita tak boleh nak dakwah tu orang Mekah, tapi diorang boleh dakwah tu orang Madinah. Tapi Nabi knowing orang Arab, dia punya, atau Nabi understand, Nabi tahu dia punya culture of orang Quraisy ni, mesti diorang akan break one of the rules. So Nabi just agree to dia punya settlement dan sebagainya. Tapi apparently memang diorang within a year actually, diorang one of orang Quraisy actually dah broke one of the agreement, which is diorang dah bunuh orang Islam, 20 orang Islam. One of, and it is not macam a war pun, it's just macam one of macam small people in Quraisy ni yang kira macam buat hal yang macam kira yang jahat-jahat ni pergi break lah. Lepas tu it affect the whole both countries, it affect orang Mekah dan orang Madinah. So tu yang happens lah. So then bila that happen, kira orang Islam dah mengamuk lah, dah, even including Nabi dah marah and macam rasa tak puas lah, macam what's happening, kenapa orang Quraisy do this. And until orang Quraisy hantar dia punya macam apa minister ke apa, kira dia punya wakil to Mekah, to Madinah to do some settlements, which is to macam adjust balik diorang punya agreement. Sebab diorang dah takut lah, kira diorang dah takut akan ada war, ataupun diorang dah akan takut kira, and it will bring bad image untuk orang Quraisy. Sebab orang Quraisy ni kira respected within the Arab punya countries tau, to that time. Okay, diorang adalah a group of people ataupun tribes yang very respected. So diorang takut dia akan mencemarkan diorang punya nama lah, and diorang akan dicemarkan by orang Islam.
which is orang Islam that time minority and macam Yalah, masih baru. So it's a political punya issue lah during that time. So diorang want to adjust the agreement, diorang want to extend dia punya agreement. Diorang hantar wakil, even the hantar wakil tu jumpa Nabi tak layan at all. Nabi tak berbual pun dengan orang tu. So tu dah makin takut even Nabi pun dah tak layan aku. Habis dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun cakap, aku tak mampu untuk tolong kau apa-apa kalau Nabi dah macam itu. Dia jumpa Umar lagi lah, terus memang marah. Kalau kau tak tahu malu ke nak datang sini masih minta pertolong. Kira macam patut, dia dah kira maybe confirm ada curse Yalah, to that yalah. person lah. Macam kau tak mesti nak datang sini to do agreement. Dia jumpa Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pun tak bantu. Kira semua dah tak membantu. So dia patah balik Mekah, and dia patah balik Mekah, and dia bilang tu orang Quraisy macam kita dah macam dead skit lah for our agreement. Memang semua orang Islam takkan agree to us and prepare for a war lah. Kira orang Quraisy pula dah mentality it's gonna be a war or something lah from orang Islam. So bila Nabi terus discuss and order all orang Islam to prepare for patah balik Mekah. Not war, tapi equip with certain war punya equipment lah, because never knows tiba-tiba kalau on the way macam memang ada gaduh ataupun ada war dengan orang Quraisy. So they prepare, tapi at the same time diorang memang dah ready. Nabi dah kasihkan macam satu khabar gembira lah, yang macam this is the time, macam this is the year that we have been waiting for. Sebab diorang memang dah lama tunggu untuk patah balik Mekah. Sebab Mekah memang kira most of the kira kalau orang Islam waktu tu kalau kita tahu dia divide into two lah. It's orang Ansar dengan orang Muhajirin. Kan orang Ansar tu adalah orang-orang yang asli Madinah. Ada orang yang kalau orang Muhajirin tu orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah tu adalah orang asli Mekah. So orang-orang Muhajirin lah especially dah rindu untuk patah balik to their land, to the countryside, especially dengan Kaabah di situ. So diorang dah lama tunggu this year. So Nabi dah announce and this is the year yang kita akan patah balik, kita akan conquer Mekah. Kira Nabi pun dah dapat macam wahyu daripada Allah SWT yang Nabi kira dah dapat Allah punya kira green light. So okay, go. Kira dah dapat dah doa dan sebagainya. Nabi dah disuruh oleh Allah SWT untuk pergi ke Mekah and bring all the people there and conquer Mekah lah. So diorang pun dah, and that happens again in bulan Ramadan. Diorang keluar pada waktu tu 10 terakhir bulan Ramadan pada tahun 8 Hijrah. Kira even so, kira diorang on the way. Kira kalau kita tahu kalau kita Madinah tu Mekah, kalau even kita naik bus pun, kalau kita pernah naik bus Madinah tu Mekah, naik bus 4-5 hours tau. So kita imagine diorang ni jalan ataupun diorang naik paling-paling kenderaan is apa, unta ke apa ke ataupun kuda. Tak rasa banyak kuda pun datang. Kuda selalunya digunakan banyak untuk walk. unta lah Unta tak jalan. Mesti unta. So tu je ada macam tadi lah, kita war pun kita fikir susah bulan Ramadan. Ni diorang nak patah balik Mekah bulan Ramadan again, another trip to Mekah yang berapa ratus, I think 500 km. Wow. So maybe dalam 2 weeks apa diorang punya journey. So very 2 minggu tau naik unta. Kan seram lah. More lah. Saya tak tahu Lebih, berapa lama. Tak tahu berapa lama diorang. Kita Tapi ni travel pergi yang Jurong norm dah lah. bising. Yang norm. Itu lah. Kita travel pergi Jurong dah Apa? bising. You travel pergi Tampines MRT. West saja dah bising dah. Kita Tampines East. Dekat Tampines West saja dah bising. Aduh. dah rasa macam West. Padahal mesti Tampines. Kan? 2 minggu, Masya Allah. Kat Sabah nak naik Grab, Ah. naik MRT pun dah malas. Nak naik Grab. Tak boleh. Aduh. Sama, semua sama. Saya pun sama. Jadi lepas tu kira dah that means orang Quraisy dah break the agreement. That means diorang dah back out lah. They back out from it lah. Dorang actually along the way kira Nabi ada do certain stops lah. Macam R&R juga lah. Takkan all the way Yalah. jalan kan. So even in the certain stop, diorang face banyak challenges by orang Quraisy. Orang Quraisy ada certain group of people yang actually threat for a fight, for a war dan sebagainya. Tapi every obstacle diorang manage to overcome lah. That means diorang manage to settle, because diorang kira dah tengah ada power tau. Kira kau dah buat salah, contohnya kau dah buat salah, you still want to macam nak ada gaduh. Patutnya korang dah kira memang back off lah. Yalah. And diorang kira majority actually dah takut. Majority actually dah memang stay in Mekah, and dah memang so-called dah macam redha lah. Bukan redha, tapi diorang dah berserah lah. Memang tahu this gonna happen. So Alhamdulillah
Nabi pun sampai ke Mekah, even Nabi sampai Mekah pun style dia, kira dia divide dia punya group into macam certain parts. Okay, kau datang daripada south, kau datang daripada north, kau datang daripada east west. Kira orang spread, orang masuk from different entrance and meet at dekat Kaabah gitu. So it's like orang dah masuk Mekah tu, Kira dah conquer rasa lah. feeling diorang punya conquer. Dah conquer, kira orang dah conquer dah ramai-ramai, and every south west tu semua ada diorang punya ketua-ketua yang memang pegang macam flag tu semua panji-panji macam dah feeling lah. Dah masuk Boleh imagine Mekah, and even Boleh imagine boleh Imagine style. je. Kira semua, and Mekah pula kat tengah-tengah. So memang kira Yes. the whole Mekah diorang dah conquer, and bila dah conquer Mekah tu memang kira dah jatuh, totally jatuh lah orang kafir Quraisy, and kira nama Islam dah makin tinggi, sebab dah makin respected lah. Dah akan respected sebab orang Arab ni diorang punya concern selalu is diorang punya respect tau. Diorang ni macam memang gila Gila pangkat lah. kuasa, gila macam nama, gila Gila pangkat nama, semua. Kira macam untuk diorang, kira respect tu macam the most valuable thing tau. Yang maruah diorang diri punya lah. dalam diorang punya maruah tu paling tinggi lah. So ni dah kita totally jatuh dia punya maruah sebagainya, and even so dekat dalam Mekah pun ada certain fight lagi, certain kabilah pun tetap akan dapat, diorang ada sedikit perbunuhan pun actually, tapi orang Islam tetap overcome dan dapat menang and masuk ke Mekah, and alhamdulillah Nabi pun sampai di Kaabah. The first thing yang Nabi buat adalah pergi ke Hajar Aswad, kira lap Hajar Aswad dan cium Hajar Aswad sebagainya, dan dia masuk ke Kaabah, minta kunci daripada salah satu sahabat, kunci Kaabah, pintu Kaabah, and lepas tu first thing diorang actually hancurkan semua berhala. Kalau kita tahu orang Quraisy ni, diorang pun sembah kawasan Kaabah. Dan diorang sembah kawasan Kaabah, and kawasan Kaabah tu memang full of diorang punya berhala-berhala sebagainya. I see. So the first thing Nabi buat is Nabi hancurkan semua, kira with all orang Islam, dan masuk ke dalam Kaabah. Even dalam Kaabah pun ada lagi berhala dalam Kaabah Islam, dalam pintu tu dia pun hancurkan, pecahkan semua. And dalam Kaabah ada berhala, one of the berhala yang claim Nabi Ismail, Nabi Ibrahim yang buat dan sebagainya. So salah, Nabi marah, Nabi hancurkan tu that berhala. Then after that, after dah settle semua, Nabi keluar and macam talk to the people of Mekah, which is orang Quraisy. Tanya, okay, sekarang kau nak aku buat apa? Dia dah macam style, dah leader, dah ketua apa, sekarang kau nak buat apa? Semua orang Islam, orang Quraisy dah macam dah takut, dah macam takut-takut. Kau orang yang baik, kau adalah orang yang mulia, kau buatlah apa yang patut lah, as orang yang baik. So dalam puji-puji Nabi, so bahasa Nabi kata tak apa, kira aku lepaskan korang seperti mana Allah melepaskan, Allah membebaskan Nabi Yusuf punya adik-beradik daripada kesalahan dan sebagainya. Tapi you all are welcome to live in Mekah, tapi kira dengan aman lah. That means you all don't create heboh, chaos dan sebagainya. And korang kena sedar, atau you all must acknowledge yang you all sekarang dekat dalam negeri Islam. So the rule, the governance semua is Islam punya governance. Jadi government of the country lah, dah govern all the rule dan sebagainya, dah menang alhamdulillah. So and then Bilal disuruh untuk azan di Kaabah for the first time. And selalu first time Kaabah azan pada waktu tu oleh Bilal, dan sebab itulah sekarang kenapa, kalau maybe yang tak tahu kenapa dipanggil sekarang yang azan tu Bilal, sebab yang first yang azan pada zaman Nabi adalah nama Bilal. Orang tu nama dia Bilal. Dia bukan orang yang azan, nama dia memang Bilal. Bilal tu sebab tu dijadikan label orang yang azan, muazzin adalah nama dia Bilal. So one of the things yang happen pada bulan Ramadan, Fathul Mekah, and very beautiful yang dalam sejarah Islam, one of the best thing yang pernah, kira happy things yang happen dalam sejarah lah, menang pembukaan Mekah. Inna fatahna fathan mubina, sampai ada dalam ayat Quran surah Fathul. Jadi Ustaz, nak tanya sikit, berapa lama tu daripada perjanjian sampai yang penaklukan ni? How many years is it? It's within a year. Kira the next following year, kira orang dah break the rule, and kira the year before, let's say contoh the year was year 8 Hijrah. So the agreement was on 7 Hijrah. The year 7 Hijrah was the agreement. Padahal diorang punya agreement is 10 years tau. Okay. 10 years baru diorang kira 10 years baru diorang dibolehkan untuk masuk Mekah if diorang abide to this agreement lah. Kira both parties abide to the agreement.
So memang orang Islam sedih lah, maknanya diorang nak boleh masuk Mekah in another 10 years. So boleh faham kenapa diorang marah, kenapa diorang sedih. Nabi agree to this, tapi not everyone yang actually yang faham adalah Abu Bakar je lah always. Abu Bakar in everything dia akan percaya, and dia yang paling beriman. Dia yang paling beriman dengan Nabi. Dia tak faham pun dia akan ikut beriman juga. Dia macam aku tak tahu ni betul ke tak, tapi kalau Rasulullah yang cakap, aku yakin yang aku beriman. Sebab tu ada hadis Nabi pernah cakap pasal Abu Bakar kalau kumpulnya iman semua umat aku, kira umat-umat Nabi SAW dengan iman Abu Bakar tu lagi kuat semua. Macam tu how big, that's how big of a difference. Dia tak boleh nak compare. Tak boleh dibandingkan. Tak boleh dibandingkan langsung. So that is the story about the conquering, the opening of Mekah Al-Mukarramah. Dengar gini je dah macam boleh feel tau macam Nabi masuk from all the different entrance kan. All the different tribes. Ni semua berlaku di bulan Ramadan. That's why bulan Ramadan ini is very very special. Very special lah. Aduh kan. Ini yang kita nak kena tahu, bukan nak kena tahu, yang macam bila kita dah tahu macam wow, baru kita faham ini sebab Ramadan is a very special month. Bukan setakat tahan makan dan minum je. Betul. Bukan nak tidur je. Bukan nak tidur je, bangun sampai penat pukul. Jangan. Banyak benda saya boleh buat actually. Masya-Allah. Okey Ustaz. Kita sebelum kita teruskan, mungkin kita Ustaz boleh rehat sebentar kan, bagi orang lain yang dengar pun absorb, minum air ke apa. Kita akan bersama sponsor kita, penaja kita, Encik Azhar sebentar lagi. Yes. Okey Ustaz, kita kembali dengan Ustaz tunggu sebentar lagi. Okey, alright. Okey, so tadi tu banyak betul tadi banyak kita. Saya macam tengah absorb ni, tapi macam like I'm in how to say, I'm in awe tu, macam ya Allah, now that you know that's a specialty. Macam selalu dengar je. I tahu ada Ramadan ada ni. So sekarang baru macam orang kata tu macam internalize. Macam this is why like you know, macam mana nak cakap? The specialty that's why macam dia dia punya internalize semua ni semua kan. So I'm like super macam the way that Nabi SAW you know can predict how this decision by kaum Quraisy kita apa kita ikutkan. Those are the features of Rasulullah yang pada I is really macam giving lemah me an lembut impact. tapi tegas kan. So I think besides itu history tahu pasal Ramadan the specialty of Ramadan, I think also is important for us to like really emulate the Prophet Sallam punya ways Maybe it can be a topic lah Boleh, insyaAllah we can go deeper. Okay, sekarang sebelum tu sekarang kita bersama seorang jejaka tampan yang paling lagi istimewa. Lagi satu ni. Di talian. Tadi Arifin ni apa pula? Ini muka dia macam Aaron Aziz, abang dia katnya. Aaron Aziz. Apa khabar Azhar Aziz? Can you hear me, Azhar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, brother? Okay, kita bersama Azhar Aziz daripada Propnex Realty Private Limited. Okay, apa khabar? Last week kita tak dapat jumpa. This week Alhamdulillah we can see you, brother. Yes. How have you been? Okay, syukur Alhamdulillah lah. So far so good. So how's the program for you so far? Banyak belajar tak? I would say, I mean, this COVID is something different lah this week for us. So, you know, we tak ada macam cannot look forward to Hari Raya ke. Kita tak tahu what's the outcome also. Yes. So we see how it goes lah. You know, all depends on the government instruction pun. So kita have to wait for the instructions from them lah. So how about you, bro? How's the situation during this COVID-19 for property agents out there like yourself? Okay, syukur Alhamdulillah, there are still, you know, there are a lot of restrictions, but you know, viewing are still, you know, we can do by video, by Zoom and all that stuff, you know. Like kita, some of the agents are already macam record the video of the house, you see, before we even advertise. So with this, it's an advantage that, you know, some people actually closing by doing just video tour of the house.
So even though during this COVID pun ada signing of OTP juga Viewing Ada. Viewing masih go on lah virtual viewing Yes, that's the way sekarang. Everything is virtual. Yeah, correct. Yes, that's awesome to hear lah. So it's good to know that that our property agents are still hustling. Yalah. Yes, because I think you all play a very important part in every people's life. Because making decisions for buying I think for everyone, property is the most expensive thing that they buy. Expensive purchase of their life property ever. has always been it's a big sum of amount, right? It's Yes. like our very, our proud investment lah, basically. That's the thing. Yeah, for every Singaporean, it's always a proud investment because we will always be the home proud owner. Correct, Yeah. correct. So like us also, when we want to buy also, right? You Itulah. fikir 10,000 kali, is this the right one for us, right? Betul tak? Ni betul tak? Ah. Okey Yeah. tak? That's why the importance of having a property agent Ya. to advise. To advise. Yes, Kirakan to untuk calculate, kita. kan? Can we actually afford to buy Yes. this house? Mati-mati nak ni. Mati. So Azhar, today I think let us discuss. I got a question for you actually. So Okay. what is the difference between buying a resale flat and a BTO flat? What are the pros and cons? Okay, there are pros and cons to having a resale and also BTO. You see, the good thing about BTO is that flat semua baru. Semua kan macam neighborhood semua baru, everything all. So the only disadvantage I would say about BTO itself is that you can't choose the place that where you want. So basically HDB already given you, this will be the plot of land that is yours. So you can only choose the area or the flat itself. Itu je. You cannot choose the facing, arena, all that stuff. You don't know. Okay. Yeah, and then also the waiting time lah. Basically, waiting for 3 years, 4 years. Some people, dah kahwin. Patut alele, let's say rezeki ada, alele ada anak. Place, they need a place immediately. So that's where resale come in. So there is also advantage of having buying a resale. See, government has given a new grant, so you can actually receive up to 160,000 grant from the government. So 160,000, this is just implemented recently. You see, so no one will give you 160,000. So this thing that is an advantage to newly married couples and all the stuff that's looking to buy near the flats, near the parents and all the stuff. So by buying a resale, it's also an advantage. Let's put it in a way, macam if you buy near your parents, both of you are working. Okay, so your parents can actually look after your kids. Yes. Kalau balik kerja and all that stuff, balik sekolah. And then there's also advantage that kalau both of you have to, kalau outstation atau apa, at least your parents can look after them. These are things that to plan is more of a easy lifestyle hassle. Because all the newer flats BTO right now, currently you all know macam kat Sengkang ke, kat Punggol ke, a different, all those mature estate, most of our parents stay like Tampines, Woodland and all that stuff. Then, it's something different where, every morning that you might have to send your kid, if you tinggal Punggol, you have to send Tampines, ataupun you tinggal Punggol, you have to send to Woodland or something. So these are all the hassle and thing lah, basically. The advantage and pros and cons to everything. Okay. Yeah. So itulah dia. So those are the pros and cons of BTO and resale. So I think there's a lot more. We can always share it, further down if you correct, we elaborate further kan? Because I think this is a bit very deep, very brief. So if you want, I can do a detailed one. Yes. So yes, correct. So for those viewers out there, if you all have any dilemma between BTO or resale, please call Azhar Aziz from Proplex Realty Private Limited. For consultation Yes. What's the number to call? Okay, call him 91686838. Just call ke, just tanya je bila-bila. Correct. You can also follow him follow him on Facebook and Instagram at Azhar Aziz. Boleh tengok lifestyle Azhar Aziz macam mana. Dia suka main game. So how has the Ramadan been for you, bro? Okay, Ramadan is a bit different because you see every year, right? Ramadan has kita selalu plot for viewing all that stuff. But this Ramadan, is really
duduk rumah, makan, then after that, bangun pagi, you just do a bit of paperwork here and there, then dah lepas satu hari. Tak lepas tidur. Itu yang kita buat. Because there's really a lot of restriction. Tak boleh keluar, Yeah. I would say tak boleh keluar. But we have to restrict our movement and stuff. And, with this ruling everything, even CA has given us guideline, we cannot do any viewing. So, to do that, to counter, I would say not counter, but it's like, we can do virtual viewing. Okay. I see. Okay, we have a question from Lily Nur Emilia. I think someone we know also. Will the property in Tampines increase or decrease next year? Nak tahu juga Kita dah 5 tahun belum? Okay, when you say increase, right, in terms of quantity or in terms of pricing wise? Okay, in terms of, I think the concern is the pricing lah. Pricing wise, it differs lah. It differs on the market sentiments. Because even I can't give you a justification that property will increase. Because it all depends on the market sentiments. Yeah, but then again, Tampines has always been a mature estate and is one of the, I would say, one of the higher transaction property in the whole Singapore. Okay. So maybe not. We never know. Correct. So like I think there will be, those if other property agent yang luar cakap, next year confirm harga Tampines naik, itu semua tak betul. I don't feel that's right. Right? I think like Azhar mentioned, he will never know. We will never know how much is it, but based on his experience, like Tampines is a mature estate, then there's a gauge somewhere lah. These are the type of agents we should look for. Yes, yeah. So for those gauge lah basically for everything. So basically, if you say, rumah sebelah MRT, luar, this I think because when you buy, it's all about location. Yes, correct. Right. Yeah. So location also play a part. And when you have an experienced agent, you can tell them as an agent that you actually advise the buyers or even the seller, these are area that might be a good thing, might be better a lifestyle. We should actually suit a lifestyle in the future, or even something to look forward to it lah. Alright. Thank you, Mr. Azhar, for being with us. And the main thing is thank you for being our sponsor for this program. Without you, this program won't be possible lah. Thank you. We hope. Without you guys, yes. It will not go on. Yes. Cannot. Yes, thank you. Okay, for those, I remind you guys once again, for those of you who have any issues or questions regarding your property, please contact Azhar Aziz at 9168-6838. Yes. Okay, thank you, Mr. Azhar. We'll see you next week, brother. Guys. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Bye. Okey, sekejap lagi kita akan bersama Ustaz sekali lagi Ustaz, kita dah kasih Ustaz toilet break. Kita tunggu dia. Kita tunggu dia angkat telefon. Time kita pun dah exceed dah pukul 11 ni. Kita cut short lah Ustaz punya storytelling betul punya shock lah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kita kembali bersama anda. Yes. Dah masuk Dah masuk dah. Jangan garuk hidung. Sebelum kita teruskan tu, kita nak kita product talk sikit lah Ustaz, boleh? Boleh. Okay, so first and foremost kita nak berbual. Okay, this show we inform lah, this is a collaboration between with Masjid Al-Istighfar kan. So Ustaz, there are dari kita nak discuss lah platform-platform yang ada di Masjid Al-Istighfar online. Pasal sekarang masjid dah tutup kan? Betul. Okay, so saya nak tunjukkan lah. On screen pun saya akan tunjukkan. So mungkin first one is the website Ustaz. Ustaz ingat website apa? Website mos.sg. www.alistighfarmos.sg. Okay, saya pun sekarang tengah screen website ni. Okay, so di website ni ada macam-macam lah. Dia ada Ramadan at home lah. Lagi booklet, kita ada booklet Ramadan. Booklet Ramadan. Yes. Nanti kita akan terangkan Ustaz booklet Ramadan tu. Boleh nampak tazkirah and kuliah online kan. Macam-macam lagi. So whatever information that you need, you can go to the website alistighfar.com. Semuanya ada di sana. Semua very detailed. Yes, very detailed Ustaz Very detailed. Betul.
Dan okey, Facebook pula macam mana? Facebook Facebook is, apakah Facebook? Kita ada macam-macam Al-Istighfar Mosque Facebook. Ni. And we have many online classes, online kuliah, online lectures, tadarus, baca Quran. Yes. Every solat, waktu solat kita ada live. Baca Ada orang Quran azan daripada kan? kita. Ni. Azan ada. Kita play azan lah, tapi bukan live azan lah. Oh, bukan live Kita recorded azan. Tapi every lepas solat, almost every waktu lepas solat ada bacaan Quran 4 muka surat daripada pegawai dakwah kita Ustaz Nazif yang akan buat live baca Quran. Kira one day one juz lah. Semua dia dividekan itu 5 times a day. Dia buat ni kat rumah Ustaz Dia buat kat rumah. Live buka dia banyak. Sedap Dia siapa yang nak bacaan ikut dia pun bacaan. sedap Ustaz. Oh, Allah. Saya dengar. Wah. Nak bilang saya dengar je. Itulah, jadi dengar. kalau apa online kuliah, apa-apa information semuanya ada di Facebook. Everything ada, bagus. Well updated Yes, always. every day ada je update yang diberikan. Macam-macam. Ada weekly schedule juga. Next kita ada YouTube YouTube Al-Istighfar YouTube Media, ada. betul Ustaz? Al-Istighfar Media, yes. Al-Istighfar Media. Nah, Itu ada video-video apa Ustaz di sana? Itu kebanyakan kuliah juga, lecture ataupun syarahan kira long. Actually dua-dua adalah. Kita ada kuliah, ada lectures, ada kita punya live show yang dah live, kita record, kita save dekat, kita upload di YouTube. Kita ada kita punya yang podcast tapi into live juga, into video ada di YouTube juga. Okey. Tadi Ustaz mention Kalau pasal for Tak apa, Ramadan kita ada kongsikan kira macam throwback tarawih. Last 2 years in masjid. So siapa yang nak dapatkan mood dah balik, boring nak dengar tengok keadaan masjid macam mana dulu yang dah lupa ataupun rindu, kita YouTube ada. Betul that Ustaz, video saya pun rindu. Saya dulu selalunya tarawih di Masjid Istighfar. Tapi yang kat roadside ni. Penuh. Penuh. Selalu saya lambat penuh. Ustaz. Lambat. Selalu penuh. Penuh. sampai selalu on time. Saya sampai je dah iqamah. Okey, Ustaz tadi ada cakap tentang booklet Ramadan sini kita ada sampel booklet Ramadan ni, kita dah download. Jadi anda boleh tengok. Okey. Al-Istighfar. Jadi every information that is needed for any Muslim to know about Ramadan, it's here. Betul lah Ustaz ada timetable imsakiah Ramadan, ada all the online punya calendar of events, all the websites, social Instagram platforms, semua. Ada FAQ lagi kan? Betul, FAQ Ramadan. Jadi apa-apa kalau tak sure boleh pergi kat sini. Jadi bagus. download this online booklet Al-Istighfar Mosque Ramadan booklet. Is a PDF format, you can download via website alistighfar.com. Yes, bagus ni tengok ni. Betul. Ini this is a very good information. Ada zikir Ramadan lagi Ustaz. Ramadan Tadi saya dah baca dah. Masya-Allah. Power. Okay, saya baca sikit. Tak boleh, tak apa lah. Okay. Alright, okay. Dan last but not least pada saya ini kelebihan Masjid Al-Istighfar Ustaz. Ini dia yang sangat-sangat dinantikan. Adalah the Talking Dome. That's like the Blue Mosque of Pasir stands Ris. out What stands out? What stands out from others? Ini dia, the Talking Dome. Betul. Saya belum dengar semua Ustaz, tapi saya dah mula dengar. Alhamdulillah. Very the topics that you all cover, to me personally, I feel that the topics that you all cover are very up to date, are very relatable topics And also very relaxed setting also macam gini Dia macam tak formal sangat tau. Itu yang penting dia. Tu yang best tu. Jadi pendengar-pendengar boleh ke Spotify dan cari The Talking Dome. Tengok nampak tu. The Blue Mosque of Pasir Ris. Betul lah Ustaz Betul. Kita dah promote ni. Dan jangan lupa kan pada anda semua untuk hulurkan derma kepada Masjid Al-Istighfar melalui PayNow. Yes. Please. Ataupun scan QR code di bawah ini. Untuk sebelum kita sambung the last story Ustaz sebelum kita wrap up for tonight. Dah nak pukul 11 ni. Ustaz story best dah pukul 11 pun. Nasir mengatakan OT kurang. Tak apa, ini ibadah.
Ibadah bayarannya bukan 1.5 tapi 1,000 Ustaz tadi Ustaz cakap. Oh tu malam Lailatul Qadar. Jadi kita OT lah nari. Tak apa Ustaz. Saya rela Ustaz dengan story-story gini. Okey Ustaz. Tadi kita belum habis Ada lagi tak yang the events that occurred during Ramadan? Ada lagi? I think kalau yang event tu dua lah yang dominant, yang macam very the important ones lah. Important ones. Jadi apa question? You ada question kan? I ada question. Kita Tapi ada lah. I kasih satu je lah before we wrap up lah. Boleh. We talk about I think about selalulah kalau orang cakap pasal Ramadan ni mesti dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Okay. Actually tadi Ustaz dah touch a bit on Lailatul Qadar tu. Mungkin Ustaz boleh elaborate lebih Ustaz. Yes. The originality, the mula-mulanya Lailatul Qadar ni apa tu Lailatul kelebihan Qadar dia tu Ustaz. Dan macam mana kita nak dapat tu. Teruskan. Tafadhal ya Ustaz. Terima kasih Akhi Syafiq. Masya-Allah. Kira Lailatul Qadar ni dia kata juga kalau dalam surah Al-Qadar yang kita selalu baca lah, kita selalu dengar, kita selalu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kita menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. So apa malam Lailatul Qadar special? One of the very special thing adalah malam Lailatul Qadar lah yang diturunkan Al-Quranul Karim. Tu okay. Tadi kita pun share kan macam semua ada apa kena mengenai dengan Al-Quran je mesti paling special, yang paling outstanding. So malam paling mulia malam yang diturunkan Al-Quran. Tadi bulan paling mulia bulan yang diturunkan Al-Quran. Nabi paling mulia nabi yang diturunkannya padanya Al-Quran. So that's how kita nak kena. So imagine ni satu bila saya baca this article dia dah kasi build up gini, you imagine if Al-Quran tu dalam hati you ataupun Al-Quran tu dalam diri you. You will become the most special living ataupun you will become the most special Muslim. That is how kita nak kena, patutnya kita jaga kita punya Al-Quran lah, kita punya bacaan, kita punya tadarus, kita punya betul belajarnya Al-Quran sebagainya. So dalam malam back to Lailatul Qadar, kelebihannya sangat kita tahu setiap ibadah atau setiap ibadah yang kita lakukan pada malamnya akan digantikan seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan, alfi syahr, 1000 bulan. Ataupun equivalent to around 80 years kita punya ibadah. So it multiplied any sort of ibadah. And bila tu waktunya daripada selepas isyak sampai ke sebelum subuh lah, sampai ke waktu subuh. So lepas isyak tu lepas isyak, sepanjang malam tu lah. Sepanjang malam tu kita, sebab tu orang kata sekurang-kurangnya kita dapat isyak berjamaah mungkin. Sekurang-kurangnya kita dapat tarawih. Mungkin kita pun terlepas nak bangun malam, nak tahajud dan sebagainya. Kita terlepas, at least kita kalau dapat, imagine kita dapat isyak berjamaah seolah-olah kita berisyak jemaah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Kita dapat zikir, kita dapat sedekah, kita dapat penau mungkin banyak $2 pun. $2 kali 1000 tu dah berapa tu kan? Dah berapa dah tu? Berkat dia. Dah 2000 kan kali 1000 bulan tau. Maksudnya every day of 1000 bulan you derma $2. Masya-Allah. And again it's not about the amount $2 yang you total lah. It's the action 100. The action, maksudnya you sedekah for 1000 months. So that's how dia punya reward. And again then banyak clue lah. Ada sepatutnya kita tahu kita sepatutnya usaha sepanjang Ramadan. Tapi Allah kasih kemudahan. Okay, 10 malam terakhir. Lepas tu sahabat-sahabat menanyakan lagi kepada Nabi. Nabi tak ada ke lagi macam clue ataupun hint tentang malam Qadar. Nabi kata okay, malam-malam ganjil. Kerana Allah tu sifatnya ganjil. Allah sifatnya memang dia suka pada perkara-perkara yang ganjil. Semua benda kena-mena relate tu Allah tu adalah ganjil. Contohnya namanya naik-naik, sebagainya lah. Banyak benda-benda yang relate sebab dia hanya yang satu. Allah tu satu. So, satu tu adalah ganjil. Satu dia punya another clue is malam ganjil. Then in fact daripada situ pun ada banyak lagi pendapat ulama, pendapat-pendapat diorang punya own research, diorang punya own ilmu. Ada ulama kata malam 27, ada ulama kata ada banyak. Kalau kita tengok the community of Indian community, diorang ada follow this idea of malam 27 tu. Okay, diorang dah confirm malam 27 tu malam Lailatul Qadar. So kalau kita pergi tengok malam 27, kalau kat masjid-masjid mesti penuh. Sebab ada satu saya lupa ulama, saya Imam Hanafi punya pendapat. So mazhab Hanafi selalu semuanya ikut
kepada malam 27 diorang akan all out kat masjid. Kalau kat Mekah, Madinah tu malam 27 tu lagi ramai orang kat situ daripada haji. So memang lagi diorang ramai daripada haji ya. lagi ramai daripada haji, sebab tu memang kira ramai sangat pada malam 27. So ada ulama pula kata malam Lailatul Qadar tu ikut hari apa first day. Contohnya hari Monday, saya tak ingat dah punya ni. Contohnya hari Monday, makna dia malam 21. Kalau Tuesday malam 23 dan sebagainya. So banyaklah pendapat-pendapat. Tapi di end of the day, kita cuma actually strive for 5 hari. So kalau kita nak ikutkan sangat pun 5 hari, kira 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam tu kalau tu sekurang-kurangnya, tapi sebaiknya malam 20, the whole 10 night. Actually dia punya clue is the whole 10 night, 10 malam terakhir. Cuma itulah another clue daripada Nabi, malam ganjil. Tapi sebaiknya kita sebab apa? Sebab kita just for safe lah. Sebab kadang-kadang malam ganjil tu ni sebab kira bila diorang nak macam spark certain questions. Tapi malam ganjil ikut negeri mana? Sebab negeri ada negeri malam 20 ganjil, tapi ada negeri tengah malam lain kan. So macam mana tu So memang safe kita all out je lah. Ataupun kalau kita all out, maybe contohnya all out maybe kita pun ada kerja dan sebagainya, kita all out at least 5 nights. The rest of the night at least do something benefit lah for that night. As long as simple as sebelum tidur. Paling simple pun actually bangun sahur tu. Bangun sahur mungkin bangun a little bit earlier. Sebab sebelum waktu sahur tu lagilah paling powerful. Sebab dia lagi baiknya adalah sepertiga malam terakhir, the last quarter of the night, which is around 3 to 5 lah, 3 to 6 kan, the last. So the least pun kita boleh buat, kita bangun sahur. Sekarang sahur about 5:37 gitu sebenarnya. So kita kalau bangun pukul 5 pun masih sempat. Kita bangun maybe 4:45, relax, wuduk sebagainya, solat 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat, 2 rakaat tasbih, apa solat sunnah yang kita mampu buat. Dan lepas tu perbanyakkan istighfar, perbanyakkan amalan, kita baca Quran sikit. At least kalau kita tak cukup tak ambil sikit, kita Quran sikit, sedekah sikit, tahajud sikit, solat jemaah sikit, tolong masakkan sahur dan sebagainya. So ambil every little bit. So sebab kita nak kebanyakan, it will be multiply for 100,000 months. So take this opportunity. Yang paling ada satu hadis juga Nabi kongsikan. Ada sahabat tanya Nabi, apa yang kita nak doa pada malam Lailatul Qadar? Sebab kan macam semua akan excited kan nak doa. So Nabi ada satu doa yang kita selalu dah hafal dalam saya rasa. Adalah doa yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu yang Nabi ajarlah. So, kalau sekurang-kurangnya paling least pun kita tak tahu nak doa apa, doalah tu. Kerana apa? Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya kau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, sesungguhnya kau suka kepada kemaafan. Kira kita, Allah ni suka untuk memberi kemaafan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. So, kalau saya boleh kongsikan lagi sikit lah. Boleh Ustaz. Doa ni, hadis ni, makna dia bila Allah kata afuun tu, Allah tak gunakan lagi satu is ghafur atau istighfar lain. Afuun tu adalah bila Allah maafkan, dia maaf dengan ampun lain. Kalau dalam word Arab lah, mungkin saya tak pasti Melayu sama ke tak. Tapi dalam word Arab tu bila Allah gunakan word afu, maknanya dia Allah ampunkan dan Allah lupakan. Maknanya delete, macam as if you memang tak pernah ada buat apa-apa. Kira dalam konsep manusia ni, kalau kita dah maafkan orang tu, kita dah terlupa pun, tak ada apa-apa, kita tak ingat apa-apa pun kesalahan dia. Jadi kalau ampun tu kita ampunkan, tapi mungkin you still have that, you pernah buat, Allah belum delete you punya dosa-dosa fully, tapi dah ampunkan. So maaf tu lagi power daripada afuun. Sebab tu Allah gunakan word afu. So kalau sekarang pun every night lepas tarawih pun kita zikir ni, sekurang-kurangnya the least thing yang kita boleh doa pada malam Lailatul Qadar adalah doa tu lah. Sebab tu directly ajar daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun dapat kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu dia kan. Apa tu, malam 1000 bulan sih. Allah Ustaz. Memang terharu Ustaz saya dengar. Today I'm very Nari ni malam 15. Cepat lagi 5 hari je dah 10 malam terakhir. Begitu cepat Ramadan nak meninggalkan kita. Itulah, maybe kita boleh start from today lah. Slowly. Jadi dalam 10 days kita boleh all out kan. Kita dapat momentum kan. Ustaz, last 10 days kita buat live every day lah boleh? Tak. InsyaAllah. Apa dia Ustaz? Nanti takut ni orang tak fokus. Kita nak kasih banyak time untuk ni ibadah. Betul. Kita jangan ganggu ibadah mereka.
Actually Ustaz, kita ada banyak lagi soalan tapi masa mencemburui kita ni. Sangat cemburu. Itulah, saya pun tak nak teruskan pasal dah pukul 11 takut Ustaz ada urusan lain pula. Itulah. Ada urusan tidur. Masya-Allah, tidur. Tidur pun ibadah Ustaz. Ibadah rehat. Tidur jangan tak bangun sahur. Cakap ingatkan diri sendiri lah kita Ingatkan. Aduh, betul lah Ustaz. Cerita-cerita sejarah daripada yang Ustaz ceritakan tadi tu sangat-sangat give me the impact tu. Macam macam it's not macam every other, macam last week episode kita banyak ketawa, banyak hahahi, banyak kacau-kacau orang aja kan. Tapi ni Pak betul deep. Kan macam betul macam internalize kan. Bila Ustaz first belajar macam gini, rasa Ustaz? Apa? Bila Ustaz belajar dengan belajar waktu Ustaz belajar dulu lah. Tadi kita bila awak kongsikan apa yang kita nak kongsikan pada hari ni, saya pun kita baca buku balik lah. Kena check balik semua. Bila saya baca sendiri balik ni, kita macam rasa balik dia punya vibe dia punya betul nikmat, kelebihan, apa yang happen. Kira memang kita walaupun dah pernah belajar before this, tapi bila baca balik, betul-betul kita nak baca balik untuk share ni lain tau, dia punya feeling. Kita nak kena faham lebih daripada kita sampaikan tu. Fahaman kita pun nak kena kuat. Bila kita baca balik pun rasalah. Tapi pada saya Ustaz sampaikan dengan baik dengan emosi Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz milenial ni baik menyentuh hati saya. Okey Ustaz, kita saya simpan soalan-soalan saya untuk ke minggu hadapan. Tapi sekarang saya nak Ustaz pula lah kasih soalan, sebab kita ada quiz tau. Minggu lepas kita dah ada 2 pemenang. Yes. Hadiah dah sampai dah. Kita nak umumkan ni. Pemenang quiz Table Talks ni, mereka akan mendapat sebuah tasbih digital. Digital tasbih. Dan juga sekotak kurma ajwa. Kurma ajwa kan kira kegemaran Rasulullah kan? Ustaz kan? Betul. Dengan susu kan? Sunnah Nabi. Yes. Tapi susu not included Susu beli sendiri. Kita kasih kurma dengan digital tasbih, dah boleh digunakan mungkin di sewaktu tahajud di 10 malam terakhir Ramadan kan. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Okey, Ustaz teruskan dengan 2 soalan Ustaz Yes. Okey, jadi banyak-banyak ni orang nak dengar ni. Okey, senang je. First kali soalan yang berapa pertama. ramaikah orang Islam sewaktu perang Badar? Berapa ramaikah orang sewaktu perang Badar? Jadi jawab siapa yang tahu, siapa yang dah menang last week boleh cuba juga. Cuma nanti dapat tasbih 2 lah. Itulah. Tapi dapat kurma pun 2 best. Bagus. Tak apa. Kita open the topic. Siapa yang boleh jawab? Berapa ramaikah orang sewaktu perang Badar? Umat Islam kira kan? Umat Islam. Berapa ramai? Mungkin diorang tengah kira tu berapa ekor kambing yang telah disembelih. Tak ada. Bukan itu. Unta. Unta. Dulu tak ada. Siapa boleh jawab tu? Siapa boleh jawab? Silakan. Saya boleh jawab tak? Diam je lah. Janganlah diam. Alah, jawab je. Kalau tahu jawab je. Boleh, tak apa. Jawab je. Janganlah malu. Tak payah malu. Dia menang kan last week? Last week dia menang. Last week dah menang. Dia peminat setia lah Ustaz. Dia bagus lah. Alhamdulillah. Jadi supporter lah. Power. Okey, berapakah ramai? Berapakah ramai Dah macam lagu Melayu. Berapakah ramai? Berapa ramaikah orang Islam sewaktu perang Badar? Huda Sarif menjawabkan. Berapa tu? 313. Betul, 313. Okey, terima kasih Huda Sarif. Boleh DM boleh DM Yes, DM Okey, anda telah memenang sebuah digital tasbih bersama sekotak kurma ajwa. Tajaan Voice Out by Fee. Terima kasih. Okey, Ustaz, soalan yang kedua Ustaz. Okey, soalan yang kedua. Berikan salah satu dalam kan tadi bilang perang Badar tu kan, last part tu bila yang dorang dapatkan orang yang
prisoner of war tu ada 2 sahabat yang beri suggestion pada Nabi. Berikan satu nama sahabat yang beri suggestion. Siapa tu? Berikan Sahabat yang beri suggestion satu tu nama Nabi. sahabat Rasulullah yang memberikan suggestion sewaktu Perang Badar. Kau berikan satu sahabat, nama sahabat Nabi Nama yang kita sahabat. kongsikan pun boleh lah. Yes, Berikan yes, satu yes. nama sahabat yang dikongsikan di Perang Badar. Silakan. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Kita ada viewers ni, alhamdulillah boleh tahan. Betul Ada lah. viewers tapi semua segan-segan lah Ustaz. Oh, malu lah. Alamak. Senang aja. Terima kasih. Sahabat Nabi. Bukan suggestion. Orang ke? Berikan nama sahabat yang memberikan suggestion sewaktu Itulah. Perang Badar. Yang berikan suggestion. Teruskan nama, Discussion kasih lah, kasih. share, Jawab, share jawab. the Jangan malu, discussion. jangan malu. Siapa? I boleh answer tak? You nak answer buat apa? You tak answer lah. nanti kita pula dapat tasbih. Tak boleh. Ustaz ada Ustaz tasbih tu. Nak kita kirimkan satu Ustaz? Ada, tak apa. Tak apa. Alhamdulillah. Kita nak kasih tanya pula Untuk kasih je lah. Kasih je lah. You lah. Automatik kan? Automatik. Automatik Lutfi apa Saya suka Ustaz punya voice dubbing tu. Voice over, Ustaz punya voice over Lutfi. bagus. Tu kan? Lutfi. Dia buat macam Cepat jawab hint A. Cepat jawab. Tak jawab apalah, je awak lah. jawab aja. Jawab je lah. Jangan malu. Boleh. A Cik I dah cakap ALONG Along bukan Itu apa? Ramai yang malu ni Ustaz. Ramai Alah, yang semua malu. Kenapa ni? Padahal ada Okey, ramai orang kira yang nama nampak. general sahabat lah. Siapa-siapa sahabat yang kita sebutkan kenal. nama Berikan sahabat. satu nama sahabat Nabi Sahabat Nabi. Siapa? yang awak kenal. Ah. Satu je. Mana? Ada. Siapa? Jangan malu, jangan segan. Jangan malu lah. Jawab. Amira lah, jawab je Amira. Cepat jawab. Kita overtime ni. Siapa? Jangan malu, jawablah. Let's go. Let's go. Come on, siapa? Siapa lagi? Semua malulah. Itulah semua malu ni. Masya-Allah padahal. Siapa yang baru join, berikan satu nama sahabat Nabi. Akan dapat hadiah. Yes. Let's go. Dapat hadiah ni Nama tak nak ke? sahabat Nabi. Masya-Allah. Siapa? Penat tahu Ustaz Sahabat. tadi ceritakan korang tak nak jawab ni. Itulah. Tak mungkin tak Ustaz, dorang sedang menderma tu. Dorang tak reply sebab dorang tengah derma, dorang tengah scan QR code tu sekarang. Okey. Irsyad dah stay. Tak apa Irsyad lah Irsyad jawab. apalah. Irsyad jawab pula lah. Nampak lain sikit orang. Okay, Irsyad jawab pula Irsyad. Sebab komen-komen lain nama. Tak apalah. Siapa? Siapa nama? Siapakah nama sahabat Rasulullah? Sahabat Rasulullah. Satu je. Korang Google pun dah boleh dapat tau ni. Sih. Google dia terus the first one. Tak apa Ustaz, sambil kita tunggu tu Ustaz, ada apa-apa kata-kata penutup sebelum kita tutup rancangan pada hari ini Ustaz? Saya rasa again yang tadi kita pun dah share sekarang dah 15 dah setengah habis Ramadan kita. Saya insya-Allah kita pun dah usaha yang terbaik for the past 15 days, tapi it's time for lagi baik, it's time for lagi boost kita punya time, because lepas ni terus maybe kita tak akan have the same Ramadan ever again like this, where kita ada banyak time duduk rumah, kita banyak time dengan family, kita banyak time to do all the good deeds. Maybe next year we are back to the busy working style. Dalam Ramadan kita tak ada sebanyak masa macam mana kita banyak sekarang. So make the best time of your ibadah in this 15 days at your own pace, at your own knowledge yang you ada. Tak semestinya, maybe certain people ada different level of knowledge towards Islam and knowledge, but at the end of the day do apa yang you mampu, and also belajar lah, jangan stop belajar. Itu paling penting lah, jangan stop continue to learn about agama in your own way, in many other platforms yang ada sekarang lah, kat Facebook, kat masjid, online sebagainya. Betul. Teruskan
belajar agama. InsyaAllah Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih. Nampaknya tak ada orang nak menjawab soalan. Tak apa, kita akan bawa ke minggu hadapan Ustaz. Simpan hadiah ke minggu depan. Jadi minggu ini cuma ada satu pemenang sahaja. Okey, Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima banyak. Bersama kita. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi Ustaz di minggu depan. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Hadirin dan hadirat. Okey. Kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Raja Lutfil Hadi, Ustaz Milenial daripada Masjid Al-Istighfar. Dan juga kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Al-Istighfar kerana kolaborasi bersama untuk membuat this event a successful one, insyaAllah. Okey, jangan lupa menderma kepada Masjid Al-Istighfar. Pay now, nombornya ada di bawah, ataupun scan QR code yang tertera di kaca TV anda. Kaca handphone anda. Okey. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih yang kepada penaja kita. To our sponsor. Table Talk is proudly sponsored, brought to you by Azhar Aziz from Procnex Realty Private Limited. For any property related matters, you may call him at 91686838. Yes, you can also follow his socials at Azhar Aziz in Facebook and Instagram. Thank you so much, Mr. Azhar Aziz, for sponsoring this program. And we have come to the end of the show. Nari kita exit lama, memang best sangat. We thank everyone for joining us tonight. So dah Ramadan yang ke-15 So kita akan jumpa di the next Ramadan yang ke-21. Terus dah 21 I think 21 lah. InsyaAllah. Okay, thank you from us. Remember to follow us again in our socials, Voice Out by Fins, and also our personal. Jangan lupa. Okay. Thank you very much. Thank you everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Assalamualaikum. Bye bye.